kita, baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para salafus saleh, para guru kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun yang masih hidup sehingga hari kiamat, dan khususnya buat ayahanda Walid Al-Madik kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ma taufiqi illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, inayah, kasih sayangnya juga bertemu lagi kita pada hari ini untuk kita menyambung lagi perkongsian kita dalam rangka untuk kita kembali menjadi hamba Allah SWT yang sebenar-benarnya. Selawat dan salam tidak terhingga buat jangan besar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Yang mana hanya baginda lah contoh teladan kita dalam perjalanan kita ini untuk kembali menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya. Nanti adalah jalan dia melainkan kita menuruti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada sunnah terbesar baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah untuk kita memiliki iman, Islam dan ihsan. Sebab itu kita perlu tahu akan apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam dan apa itu rukun ihsan. Bukan sekadar mengetahuinya, setelah kita mengetahuinya maka hendaklah kita mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Maka baru benar kita menyempurnakan fardu ain akan ketiga-tiga rukun tersebut. Maka barulah sempurnanya kan agama kita. Sebagaimana disebut dalam hadis yang panjang, dalam hadis kedua yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Matan Arba'in, hadis 40 itu, hadis yang kedua disebut agama itu adalah iman, Islam dan ihsan secara rumusannya. Maka tiada memiliki salah satu daripadanya, maka tidak sempurnalah agama kita. Pada zaman kita ini ramai orang memiliki, ramai orang tahu dan memiliki apa itu rukun iman dan rukun Islam. Tapi alangkah malangnya ramai yang tidak mengetahui apakah rukun ihsan. Bila ditanya berapa rukun ihsan pun tidak mengetahuinya. Lagi bagaimana mungkin untuk mereka memiliki ihsan dalam praktik kehidupan mereka. Atas dasar inilah maka ayahanda Walid kita men-highlightkan hal ini di dalam kitab kita ini supaya kita terang kembali, jelas kembali apa itu ihsan. Ihsan yang biasa dikaitkan dengan tasawuf, juga dikaitkan dengan tarekah. Bukanlah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang pelik dalam agama, tapi sebenarnya merupakan salah satu daripada rukun-rukun agama yang wajib kita ketahui dan memilikinya dalam praktik kehidupan kita. Sebab alangkah ruginya andai kata kita tidak memiliki ihsan, apatah lagi mengetahui ilmu tentangnya, maka tidak sempurnalah agama kita. Maka terserahlah kita dalam atas belah ihsan daripada Allah Subhanahu taala semata-mata. Sedangkan sebagai seorang hamba sepatutnya kita memperlengkapkan diri kita, berusaha sungguh-sungguhnya untuk melengkapkan diri kita untuk menjadi hamba Tuhan. Kemudian berserahlah pada Allah Ta'ala bagaimanakah pandangan tilikannya kepada kita.
Sebagaimana dalam kehidupan harian kita akan cuba mempercukupkan syarat-syarat yang dikehendaki oleh mana-mana pihak untuk dia meluluskan kita untuk dapat satu pekerjaan dan sebagainya. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita terlalu mengambil mudah. Ini double standard hingga kita tidak mahu memiliki ihsan pun. Tahu pun tidak. Boleh disebut ihsan itu daripada Islam datangnya ilmu tauhid, daripada Islam datangnya ilmu fiqh, daripada iman, rukun iman datangnya ilmu tauhid, daripada ihsan datangnya ilmu tasawuf, ilmu adab ataupun ilmu akhlak. Boleh disebut ilmu tasawuf, semuanya ketakutan. Semuanya kata terlalu tinggi. Tapi dia sebenarnya salah satu daripada asas agama yang wajib kita miliki. Bahkan wajib kita praktikkan dalam kehidupan kita baru sempurna agama kita. Iman yang benar pasti melahirkan Islam dan juga melahirkan ihsan. Ini dua. Iman adalah ibarat tapak. Tapak yang benar, benih yang benar, iman benih yang benar pasti melahirkan Islam dan ihsan. Islam itu perlakuan syariat kita. Ihsan itu perlakuan batin kita, perlakuan hakikat kita. Okay. Jadi untuk menilai adakah keimanan kita benar atau tidak adalah dengan kita melihat kepada dua aspek tadi, melihat pada perlakuan syariat kita dan juga melihat pada perlakuan hakikat, yakni batin hati kita bagaimana. Namun demikian antara kedua-dua ini, adakah sudah bermakna orang yang sembahyang itu sempurna imannya, ataupun orang dah puasa sempurna imannya, ataupun yang mana ya ukuran yang sebenar? Adakah orang yang sudah memiliki kesabaran itulah orang yang sebenarnya sempurna imannya? Ni kita nak tahu kat mana, nak tengok atas diri kita. Okay. Kalau sekadar pada syariat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, maka ternyata dalam sejarah hatta pada zaman Rasulullah SAW lagi telah ada golongan munafikun yang mana mereka sembahyang, mereka puasa, bahkan mereka lah saf yang paling depan di belakang Rasulullah SAW lagi dalam saf sembahyangnya. Tapi ternyata mereka munafikun. Pada zahirnya kelihatan mereka itu bagus syariatnya, tapi pada batinnya, pada hakikatnya mereka bukan orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di kalangan manusia ada mereka yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi Tuhan kata wa ma hum bimu'minin, tapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Ini golongan munafik. Permulaan ayat menceritakan tentang orang munafik. Maka orang munafik ni orang macam kita, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi apa yang bezanya? Sebab dalamnya tidak ada iman. Jadi yang ini yang kita nak belajar ihsan ni, supaya jelas pelakuan syariat kita ada dalamnya, ada isinya, maka baru sempurna agama kita. Sebab perlakuan syariat ini boleh ditiru juga pada mutakhirin ini, selepas pada zaman sahabat, zaman datang zaman orientalisme. Golongan orientalis ni orang tidak beriman, orang kafir, tapi mereka menyamar sebagai orang Islam dengan pelakuannya sebagai seorang syekh, kadangnya berpakaian jubah, sembahyangnya, hafazan Qurannya, hebat semuanya. Sembahyangnya mereka sampai apa? Sampai berlekuk dahinya, sampai ada tanda pada dahi mereka kerana kuatnya mereka ibadah. Tapi semua itu hanya lakonan semata-mata. Jadi kita bimbang, kita juga sama dengan mereka andai kata tidak ada pada kita ihsan. Sebab pelakuan sembahyang boleh kita lakonkan. Cukuplah bulan Ramadan, kita semua hak malah, saya terutamanya, rajin-rajin belakang ibadah 20 rakaat sembahyang tarawih. Sebab apa? Di sana kita bimbang, ada unsur kerana nak menunjuk-nunjuk pada orang, kita tak sedar pun. Jadi kita buat bukan kerana Allah Ta'ala, kerana bersaing dengan kawan kita kadangnya. Tapi kalau balik pada perlakuan batin, ia tidak boleh nak dilakon-lakonkan. Tiada orang boleh berlakon bersabar, tidak boleh. Orang berlakon sabar dia ada hak dia.
Dia boleh lakon lagi. Kita boleh test orang sabar hak betul dengan tidak betul sabarnya. Siapa mengaku sabar lepas ni kita panggil belakang, kita buat eksperimen yang betul tak sabar. Boleh test. Kalau betul sabar, kita kata sepatah, tidak akan ada perubahan pada wajahnya. Kita kata 2 patah, 3 patah, 4 patah, 5 patah, ada tak perubahan pada dirinya? Majoriti kita tadi dia cool, lama-lama mula merah muka. Sebab apa mula merah muka? Api sudah mula membara muka dalam. Dia tidak sabar tu sebenarnya. Dia menahan sabar dia. Lama-lama tak boleh nak tahan dah ni. Lama merah muka, akhirnya meletup. Tapi orang yang benar sabarnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bukan dia yang sabar tapi Allah menyabarkan dia, sebab Allah yang bernama As-Sabur, maka sabarnya tiada batasan. Diuji bagaimana sekalipun dia akan tetap sabar. Inilah orang yang memiliki ihsan. Inilah orang yang benar imannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dalam perjalanan ini untuk mengkonfirmkan, untuk mensahihkan kebenaran iman kita, tidak lain tidak bukan mesti kita memiliki ihsan. Mesti ada pada kita sifat sabar, redha, syukur. Mesti kita mencapai maqam nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang dengan apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita. Sama ada kita buat benda yang betul, kita buat benda yang salah, kita kena tenang. Kita tersalah laku, kita buat benda yang baik, kita tidak menggelabah kata. Sebab manusia tidak lari daripada buat salah. Bila buat salah dia tak rasa malu. Dia tidak rasa malu. Dia akan memohon kemaafan di atas kesalahan. Itu aja. Tidak lebih daripada itu. Jadi ini perlu kita capai. Sebab tu ayahanda kita menekan sangat bab ihsan ini. Sebab tu kita ini khusus dibuat untuk menceritakan kembali ihsan, tauhid, martabat ihsan. Bukan sekadar tauhid, martabat ilmu dengan kira bicara antaranya sifat 20, martabat tauhid 3 dan sebagainya. Tapi mesti tauhid yang mencapai ihsan, tauhid secara praktikal, yang zahir dalam kehidupan kita. Sebagaimana Nabi sebut tauhid ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mesti ihsan ni seakan-akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah kita, ataupun merasai dilihat oleh Allah SWT. Yang ni ada musyahadah atau ada muraqabah. Berasa kita sembahyang kat takbir pun Allah rasa macam ngadak Tuhan. Macam disebut dalam satu riwayah, seorang ulama besar itu nak sembahyang, dia cerita, dia letak antaranya, dia fikir lepas ni siapa yang dia nak mengadap dalam solat tadi. Dia letak seakan-akan Allah Ta'ala di hadapannya, syurga di kanannya, neraka di kirinya. Dia rasa menghadirin Tuhan. Sebagaimana Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, setiap kali mengambil wuduk, wajahnya jadi pucat, ketakutan. Bila ditanya kenapa, maka dia beritahu, engkau tahukah dengan siapa yang aku mahu bertemu selepas pada ini? Kalau bertemu dengan orang aku boleh tipu-tipu, lebih kurang katanya. Tapi aku mahu bertemu dengan zat yang maha mengetahui segala isi hati aku, yang mana tidak mungkin aku menipunya walaupun sedikit. Maka aku bimbang, aku takut akan tilikkan daripada Sang Maha berkuasa tadi. Takut dia tu hingga terzahir selepas ambil wuduk, kocak muka dia. Sebab dia betul-betul merasai kehadiran Tuhan dalam solatnya. Sebab tu yang ni kita perlu belajar, biar kita rasa Tuhan ada dalam solat kita. Dan bila benar Tuhan ada dalam solat kita, wajib ada natijahnya, wajib ada pangkatnya bagi seseorang yang betul-betul bertemu dengan seorang sultan. Kalau kita betul bertemu dengan sultan, contohnya masa hari Petabalang baru ni, kita masuk dalam majlis, nescaya kita mendapat pangkat. Ahli dia pun mahkota negeri ke apa benda pun, pangkatnya kena ada pangkat. Jadi orang benar bertemu Tuhan dalam solat mesti dapat pangkat. Kalau dibuat kerjanya yang tak baik, maka dia akan dapat takut, akan dapat perasaan takut, malu, berdosa dan sebagainya. Barang siapa yang buat kerja yang baik, dia akan ada rasa rindu, cinta, mahabbah. Itu antaranya. Jadi adakah perasaan itu ada dalam jiwa kita tak kala mana kita solat, kita sembahyang? Ada ke tidak persoalannya? Pernah ada atau tidak pernah?
Mungkin pernah seketika selama hidup kita ni pernah sekali merasainya. Itu sudah cukup, lebih mahal harganya daripada segala nilai isi dunia dan langit. Rasa kehadiran Tuhan dalam solat, sehingga barulah kita rasa tidak mahu betapa seronoknya sembahyang itu. Seronok jadinya. Baru kita tahu kenapa Allah Ta'ala kita gembira Allah Ta'ala memfardukan solat ke atas diri kita. Sebab itulah pertemuan antara si hamba dengan si penciptanya. Tu. Ini ihsan perlu ada. Itu kena dilatih. Kalau para orang sufi ni melatih ihsan dengan jalan ada ilmu dan dizikirkan ilmu tersebut untuk dia masukkan ke dalam jiwanya. Dizikirkan dengan la ilaha illallah. Tiada yang lain, la ilaha, tiada sesuatu. Semuanya Allah, semuanya milik Allah. Tiada sesuatu pun luar ni, semuanya milik Allah. Supaya dia teringat lain kali lihat mikrofon pun dia akan teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok mikrofon pun dia akan teringat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana dia memandang, di situlah dia memandang Allah. Bersambung orang kata hati dia, terikat hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah akidah. Sudah ada ikatan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nak ditanam, dididik, diajar oleh ayahanda wali amalik kita menerusi kitab kita ini. Jadi walaupun dia ringkas, pendek saja, tapi itinya sangat padat, sangat dalam. Minggu sudah telah kita berbincang beberapa persoalan berkaitan dengan perjalanan ini. Antaranya berkaitan dengan hakikat dan syariat ini. Soalan pertama kita baca pada minggu lalu sebagai ulang kaji saja. Bagaimana dengan golongan yang mahu terus berhakikat tanpa melalui perjalanan syariat dan tarekah? Maka dijawab oleh anda kita, ini satu perjalanan yang salah. Sebab hakikat sebut ilmu pun, ilmu hakikat juga ilmu ma'rifah, bukanlah ilmu dalam bentuk perkataan, ilmu dalam bentuk ayat, tidak. Ilmu hakikat, ilmu ma'rifah adalah benda dalam bentuk rasa dan pandangan mata hati. Maka kalau mahu belajar hakikat terus, maknanya belajar hakikat dan ma'rifah dalam bentuk ilmu, dalam bentuk kalami, bentuk kata-kata, bentuk perkataan, maka tidak betul perjalanan kita. Bahkan dibimbangi dengan kita ada ilmu yang sedemikian, maka boleh membawa kita kepada kesesatan. Boleh faham, boleh kita beriktikad, berpegang dengan wahdatul wujud yang sesat. Sebab dikatakan tiada yang lain melainkan Allah, la ilaha illallah, tiada yang lain melainkan Allah. Nak faham macam mana dengan akal, ini bahaya. Kalau faham dengan akal, maka semua ni Tuhan. Wa na'udzubillah, salah. Itu i'tikad yang salah. Dan apa maksud sebenar? Bukan guna akal. Ini bukan benda akal, benda yang dapat pada rasa. Benda yang rasa dia bukan i'tikad. Dia merasai semuanya milik Tuhan, semuanya berhubung dengan Tuhan. Sebagaimana Laila, Majnun, yang mencintai Laila, dia tengok selipar Laila pun dia kata Laila. Dia tengok selipar pun dia kata Laila, bahas selipar. Itu. Dia tak kata, kalau dia sedar tak kata itu Laila, itu selipar. Ini cara sedar kata itu, dia kata cara sedar kata tu tiang ni Tuhan, itu salah. Itu kafir. Kufur. Kalau kita i'tikad demikian salah. Tapi kalau perasaan kita datang memandang tiang, tak lain, ini menzahirkan jabar Allah Subhanahu Wa Taala, qahar Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak salah perasaan, bukan i'tikad. Menjambakan sifat mana berpisah dengan zat. Itu tak boleh pakai akal. Jadi bila kita nak belajar ilmu hakikat terus ke dalam ni, pakai akal, dibimbangi, kita menjadikan dia i'tikad. Jadi i'tikad dia kekufuran. Sebab tu lah kalau mana Syekh Siti Zainal mengucapkan kalam tu dia panggil syattah tadi, dia terkejut dia apa, ataupun Allahumma Ibnu Halas
Dia tersalah tersebut dalam jubah dia lah. Dalam jubah dia ni lah Tuhan. Dia tak mengaku dia Tuhan, tapi sebab dia mengucapkan kalam tu di hadapan orang ramai, dibimbangkan orang ramai akan terima. Begitu jadi etikad orang ramai, maka dihukum kufur kepada dia, sehingga dia dibunuh oleh para ulama pada zaman itu. Sedangkan dia menyebut dalam keadaan bukan pada lidah, bukan dalam segi ilmu, dia menyebut dalam keadaan syatah. Syatah ni bahasa Melayu mudah faham kau, tersentok lah. Orang cokek kita terlafaz mulut kita kan, kau tak ambil kira kata-kata tu kan. Dia kutuk orang pun masa tu kau tak marah, sebab dia terlatah. Tu syaitan ni dia terlatah kerana kuat sangat hubungan dia dengan Tuhan hingga terlatah, sehingga bila buka jubah dia pun dia tak pandang yang lain dalam jubah itu melainkan semuanya hak Allah SWT jua semata-mata. Ini perlu difahami, bukan dengan akal tapi dengan rasa. Ini saya salah ni, bila nak belajar nak faham dengan akal salah. Jangan cari ilmu ketuhanan manusia akal. Akal ni kita hanya belajar sempadan. Macam kita belajar sifat 20 tu, akal hanya sempadannya. Mahu tenggelam dalam lautannya, jangan dipakai akal, terus masuk ke dalam. Ibarat kita mahu mengenali hidupan di dalam laut yang dalam. Kalau kita masih pakai akal, ibarat orang cerita lah, ikan jerung ada. Baru ni ada hak terbaru pula jumpa, dipanggil mega shark. Ikan jerung yang hidup zaman lama, apa nama dia, besar macam ikan jerung zaman dinosaur. Sebuah kapal dia boleh telang gitu je. Dia kata mungkin ada lagi. Dia cerita tu baru cerita, tapi bagi orang yang menyelam ke dalam, kita sekarang dengar cerita, ya dok ada binatang ni. Tapi orang yang menyelam dalam laut dalam boleh melihat sendiri memang ada benda tu. Macam satu masa dulu sotong gergasi tu kan, hanyalah satu cerita dongeng kan. Orang buat cerita-cerita kapal-kapal, cerita dongeng dulu, kapal so ada sotong, macam sotong korita tu. Besar tu, boleh lawan kapal tu. Tapi ternyata benarnya ada sungguh sotong tu sama sekarang. Ditemui dalam lautan yang dalam. Orang menyelam. Jadi perjalanan kita ni jangan nak pakai akal. Kalau pakai hanya tahu. Nak dapat apa tu? Terus menyelam ke dalam. Naik submarine, naik kapal selam, menyelam, melihat sendiri kedalaman laut yang dalam itu, dan apa yang rahsia-rahsia yang terpendam di dalamnya, rahsia-rahsia ketuhanan yang dalam-dalam, yang halus-halus, yang seni-seni. Bahkan kata Imam Zainal Abidin bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhum, ada benda kalau diucapkan kata-kata dia tentang Tuhan, maka orang ramai akan kata menghukum bunuh pada dia itu kebenaran. Sebab banyak benda yang kita faham secara hakikat tidak boleh dilafazkan pada mulut. Sebab dilafazkan pada mulut, maka akan bersalahan dengan apa yang kita faham secara syariat. Banyak benda ini. Jadi banyak salahnya keadaan ni. Macam orang belajar peringkat matematik sudahlah. Peringkat sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah tak belajar punca kuasa nombor negatif, memang tak belajar punca kuasa. Sekolah menengah belajar punca kuasa nombor negatif tidak ada. Tapi orang masuk universiti dia belajar punca kuasa negatif, ada jawapan dia. Kalau kita ajar ilmu sekolah menengah, ilmu peringkat universiti ke sekolah menengah, nescaya sekolah menengah kata ini ajaran sesat. Itu tak payah buka. Kita duduk martabat kita belajar ke dalam ni, kita duduk peringkat universiti kata ilmunya. Tak boleh buka pada orang awam yang hanya belajar peringkat bahasa sahaja. Jangan kata kita sesat. Itu contohnya. Jadi tidak ada kesesatan sebenarnya, semua kedalaman ilmu yang tidak dibuka pada semua orang, sebab tidak semua orang boleh memahaminya. Yang kata nak menuju ke dalam ni pun hanya golongan yang berbakat yang ada ke dalam. Bagaimana Allah Ta'ala membuka rohani kita. Yang paling penting perjalanan ihsan ini adalah bukan tahu, yang pentinglah kita merasai kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehampiran dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita, dan menyedari bahawa kita ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak mungkin kita dapat menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Tak mungkin dapat lari dari Tuhan walau bagaimana sekalipun. Itu intipati yang kita nak kehendaki. Sama ada Tuhan buka rahsianya pada kita atau tidak, itu bukan benda yang paling besar.
Itu kata tambahan nikmat rezeki daripada Allah SWT. Bahkan kita bimbang bila dibuka akan asra-asranya nanti, takut dengan pembukaan itulah menyebabkan kita jadi sombong dan sebagainya. Wa na'udzubillah. Baik jadi orang awam je, dapat yang asah saja. Asah apa? Rasa Tuhan sayang kita, sayang dengan sepenuh-penuhnya, sebagaimana dimiliki oleh perasaan Nabi Ibrahim AS tatkala mana dia meninggalkan isterinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail AS di padang pasir yang kontang, yang akhirnya menjadi kota Mekah itu. Dia yakin Tuhan menyayangi dia dan keluarga dia, isteri anak dia. Yakin sepenuh-penuhnya. Tinggalkan saja, Tuhan kata suruh tinggal. Bila Tuhan suruh tinggal, maka Tuhan akan jaga mereka. Tidak perlu aku bimbang. Andai kata Tuhan mentakdirkan mereka mati pun, maka itu juga kesayangan Allah Ta'ala kepada mereka dalam bentuk kematian. Dia tak akan keluh kesah dah dunia. Ni hak tu yang paling penting ada. Biar rasa sungguh Tuhan sayang kita, sungguh-sungguh ti yang kata. Hatta berlaku benda tak molek pun pada kita. Dah. Memang tak molek benda ni, tapi ni Tuhan beri sebab Tuhan sayang ni. Sebagaimana seorang anak yang betul mengenali ibu dan ayahnya, bila dimarahi oleh mak dan ayahnya, bila dipukul sekali oleh mak dan ayahnya, dia tak akan melatah melawan balik, sebab dia meyakini mak dan ayah dia buat demikian itu tidak lain tidak bukan kerana sayang kepada diri dia. Ni kita nak sampai situ perasaan kita dengan Tuhan. Hingga Tuhan hari ke mana teruk sekali pun kita terima kasih Tuhan. Masih meneguri diri ini, masih mencintai menyayangi diri ini. Hingga Tuhan datangkan teguran-teguran dalam bentuk, kadang-kadang datang dalam bentuk yang sedikit orang kata keras kelihatan pada syariatnya. Itu. Jangan dicari ilmu hakikat begini, bahaya. Dah dibimbangi bercampur dengan hal-hal yang tak sepatutnya pula. Yang paling penting perjalanan kita. Kalau benar sekalipun ilmu hakikat yang dibicarakan itu, bimbangi kita tak dapat menahannya, tak dapat nak bawa ilmu tu sebab tak padang saiz. Sebab kita tidak melalui proses tadi, proses syariat dan tarekah. Dia kena ada perjalanan tu. Tarekah ni perjalanan. Kena ada. Daripada belajar ilmu syariat hak asah, dia kena berjalan. Ni tarekah ni berjalan, menanang la ilaha illallah, antaranya zikrullah. Melalui proses penyucian jiwa, proses perjalanan zikir nafi dan isbat. Menafikan diri, menisbatkan pada Allah SWT. Sehingga bila berjaya buat apa saja, bila mencapai ilmu hakikat sekalipun, sudah hilang kesombongan pada dada kita. Kalau terus kita mencapai ilmu hakikat tanpa perjalanan tadi, dibimbangi kesombongan masih banyak dalam dada kita. Sebab tu kita belajar ilmu ni untuk bincang dengan orang aja. Belajar ilmu hakikat kan. Hakikat solat itu apa? Sedap saruf kan. Pergi jumpa orang tanya, kamu tahu tak hakikat solat dia? Nak kabur dia pandai. Nak kabur dia pandai, kabur apa? Itulah kesombongan. Buat apa belajar ilmu hakikat macam tu nya kalau kita hanya menuju pada neraka? Baik tak tahu benda tu. Asalkan kita selamat pada kesombongan. Sebab Rasulullah SAW sebut dalam satu hadisnya, sebesar biji sawi kesombongan, nerakalah tempatnya. Tiada tempat lain yang layak bagi kesombongan melainkan neraka. Lalu tu kita berjalan perjalanan tarekah, menyuci diri tu biar hilang sombong kita. Biar hilang. Itu yang paling penting. Dia cabut sombong kita. Tak tahu pun hakikat pun tak apalah, biarlah, asalkan kita tidak sombong dengan Tuhan. Akan kita di hadapan Allah Ta'ala kat takbir je, Allahu Akbar, betul-betul hambanya yang tiada memiliki apa-apa pun, yang benar-benar mengharap belah ihsan daripadanya semata-mata. Mengucap kita lafaz Fatihah kita dengan lafaz yang jujur dan ikhlas. Bukan lafaz yang tipu daya, bukan lafaz yang dusta, bukan syahadah yang dusta dalam tahiyat akhir kita. Bukan syahadah yang benar. Sebab orang yang siapa sini akan sebut syahadah, dia akan ketuk. Sebab tangan dia geruk ni kadang-kadang ketuk. Sebab dia bimbang, dia dusta dengan kata-katanya. Juga dia menyedari akan ucapan itu satu ucapan yang amat berat, amat besar timbangannya, dan amat berat amanahnya. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dia faham. Sebab tu kafir Quraisy dahulu tak kala mana Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, menceritakan kepada mereka bahawa Rasulullah SAW adalah Rasul pada Allah, diutuskan dan ajak mereka pada agama Islam untuk kembali kepada kalimah syahadah la ilaha illallah itu.
Kafir Quraisy banyak tak sanggup nak mengucap sebab mereka faham akan tanggungjawab disebabkan kalimah la ilaha illallah. Mereka terdiam sebab tu mereka tak nak sebut sebab besar kalimah ini. Bukan hanya kalimah, tapi satu amanah, satu janji, satu ikrar. Betul ada sahabat kita yang memang tak nak sebut. Sebab tu ada sahabat kita yang memang tak baca doa iftitah sekarang ni. Dia tak berapa boleh baca sebab terlalu banyak janji yang dia janjikan dengan Tuhan, dan dia bimbang dengan janji itu semua janji yang dusta pada Tuhan semata-mata. Inni solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, solatku kerana Allah Ta'ala semata-mata. Ditanya dia, betul tak aku sebut ni? Ni janji dengan Tuhan, tapi betul tak aku bawa dalam hidup? Kalau tak betul, dusta namanya. Dusta dengan orang pun tak molek dah. Ni dusta dengan Tuhan. Lagi berat ni dia kata. Dia tak boleh nak sebut apa. Tapi sampai dia kata kalau tahiyat akhir pun tak wajib pun dia tak mengucap tu. Tapi sebab wajib mengucap dengan berat hati sebab dia faham. Dia bimbang. Ni yang kita nak capainya, bukan kita sekadar tahu yang hakikat, tapi tidak ada pun perasaan-perasaan kita dengan Tuhan tadi. Kasih sayang dengan Tuhan, rasa kita ni sentiasa orang terdekat dengan Tuhan. Allah amat dekat dengan kita. Dan kita ni milik Tuhan, bukan milik orang lain. Sebab tu bulat diri kita, serahannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada makhluk, bukan pada sesiapa. Kita milik Allah. Kita bukan milik suami, kita bukan milik isteri, kita bukan milik anak-anak kita. Kita milik Allah. Anak kita itu milik Allah, suami kita milik Allah, isteri kita milik Allah. Sebab tu kita akan bereaksi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik, yang lebih baik daripada biasa. Sebab semuanya milik Allah. Sebab kita harus berdepan dengan Tuhan di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti, dalam masalah amanah anak, isteri, suami dan sebagainya tadi. Okay. Ini perjalanannya. Nak sampai hakikat kena ada perjalanan. Jangan terus nak lompat. Ini bahaya. Dan banyak salah faham sebenarnya. Banyak bahayanya, banyak terkelirunya dalam andai membuat demikian. Melaluilah perjalanan proses ini satu persatu, insya-Allah akan sampai pada hakikat kebenaran itu juga nanti. Kalau tak sampai pun tak apa. Allah Maha Penyayang. Allah tahu kita telah berusaha untuk memperolehinya. Maka tak kala mana kita meninggal dunia sekalipun, mengikut setengah ulama'nya, maka proses pelajaran kita itu, proses talaki kita itu akan diteruskan di alam barzah nanti. Orang kata tu gedok terus gah. Ni pandangan ulama, orang sufi. Mustahil apa bagi Allah Taala. Yang menderita dalam kubur tu orang yang yang disijin, orang yang ada kebaikan padanya, berjalan menuju Tuhan. Di sana orang ada kelebihan, mungkin illiyin. Orang illiyin orang yang bebas, orang yang bahagia. Berbagai-bagai hal ehwal pada mereka ada. Tak mustahil kalau benar kita masih belajar di alam sana. Bahkan setengah mengatakan lebih hebat lagi kalau kita ni ada bersanak ilmu begini, kita akan belajar dengan moyang-moyang kita yang sudah lama meninggal dunia di alam barzakh sana. Kita yang ambil ilmu ni pada moyang Tok Pulau Manis kita, maka harus di alam sana kita belajar directly dengan moyang Tok Pulau Manis kita, untuk dibawa lagi rohani kita menuju pada Allah Taala hingga mencapai hakikat dalam makrifah itu. Sekurangnya kita berjalan. Sebagaimana cerita seorang pemuda yang bunuh 99 orang, bila nak bertaubat, jumpa seorang guru, seorang pendeta, dia kata Tuhan dah apung dah, maka dia bunuh seorang lagi, 100 orang. Dia kata nak taubat juga lagi, hingga jumpa seorang kata pergi satu tempat dan belajarlah di sana. Dalam perjalanan tu dia tak sempat sampai lagi. Dia baru saja mahu bertaubat, belum bertaubat lagi, tapi dia sudah mahu berjalan menuju pada taubat, hingga dia mati di tengah perjalanan itu. Sehingga bagaimana mahu dia ambil jenazah roh dia ini, roh yang baik atau roh yang celaka. Ini diskusi tak silapnya. Maka Allah Ta'ala suruh ukur jarak orang antara mana dekat, tempat yang dia tinggalkan atau tempat yang dia tuju, yang mana lebih dekat. Pilih yang lebih dekat.
Riwayat dia katakan yang tempat yang tuju tu masih jauh, maka Allah Ta'ala memendekkan jarak itu. Ini sebab kita berjalan menuju kebaikan itu sudah Tuhan nilai. Jadi sekarang biar berjalan. Sampai tak sampai itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Sebab ada orang lambat nak sampai, ada orang cepat sampai. Allah lebih tahu. Ada orang tak sempat sampai sebab masalah usia. Ada orang usia panjang pun tak sampai-sampai juga. Sebab Allah lebih tahu hal ehwal diri kita. Kita tak tahu. Jangan kita kata orang lain orang dah belajar ni, orang lain semua dah sampai dia baik ke kita tidak lagi. Jangan mengeluh. Yang penting kita terus berjalan. Sebab Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Tengok sangka baik dengan Tuhan banyak. Dalam Facebook dalam WhatsApp sebut tu. Sangka baik banyak. Tuhan buat mesti ada sebab dia. Sebab mungkin pada kita ni kalau Tuhan beri selalu dah, kita masih tak habis kesombongan, maka kita dapat aje kelebihan tadi, kita akan rasa lebih lalu. Timbul balik buah penyakit kita. Maka itu satu kerugian. Bahkan ataupun mungkin dapat benda tu, kita tidak dapat nak duduk pada tempatnya yang betul. Sebab orang yang mendapat sesuatu yang istimewa dengan Tuhan, pangkat yang istimewa si Tuhan, maka adabnya lebih dengan Tuhan kan. Contoh mudahlah, pegawai-pegawai istana, orang kerja dengan istana dengan tak kerja dengan istana, bagaimana pakaian mereka? Orang kerja istana pakaian kena jaga kan. Kita tak kerja istana ni pakai lebih kurang tak apa. Pergi kerja istana tak boleh. Dia katakan baju Melayu sepasang lah. Syarat dia ketat. Takut kita tak mampu nak bawa benda tu, sebab tu Tuhan tak buka ke kita. Tuhan simpan sehingga tak kala mana nyawa kita berada di sini. Sini baru Tuhan buka. Kan nikmat tu mestilah kadang gitu terbuka semua hijab kita. Berbanding dengan terbuka sekarang tapi nak bawa tak sanggup. Dan mungkin dengan terbuka itulah kita jadi terbabas kembali, wa na'udzubillah. Jadi Allah lebih tahu. Maka jangan persoal hal Tuhan, persoal hal kita. Adakah kita berjalan dan terus berjalan? Itu yang paling penting. Jangan tanya Tuhan, tanya kita buat apa? Jaga. Saya kata sungguh beramal. Adakah kita beramal? Tanya. Sungguh tak kita dalam beramal? Sungguh ke tidak? Tu, tanya bahagian kita. Jangan tanya bahagian Tuhan. Okay? Tanya bahagian kita dalam beramal. Tuju Tuhan. Jangan lari. Tuhan sentiasa menduga kita. Sebab manusia ni bila dia beri sesuatu yang dia suka, maka dia akan bersyukur. Tapi yang susahnya bila dia nak benda tu, Tuhan tak beri. Dan benda tu baik untuk agama dia, tapi Tuhan tak beri dengan sebab-sebab tertentu. Antara paling besar Tuhan nak menduga dia, nak menduga cintanya pada Tuhan. Ini besar. Jadi sebenarnya menak benda ni beramal ni kerana menak benda ke beramal kerana aku? Ni pula dia tanya balik. Dengan beramal akan terbuka hijab satu. Okay. Sekarang ni beramal ni supaya terbuka hijab ke beramal kerana aku semata-mata mutlak? Sama ada aku buka tidak buka, yang mana yang jadi kepentinganmu? Ini Tuhan uji. Ada orang Tuhan buka, dia pun terus beramal. Macam sebutlah orang yang semayang 40 tahun dengan khusyuk, dan orang semayang 40 tahun tak pernah khusyuk. Siapa yang paling baik? Belum tentu yang khusyuk paling baik. Belum. Sebab harus yang khusyuk 40 tahun itu, jika tidak ada khusyuk padanya, dia berhenti semayang. Tapi yang tidak khusyuk ni, walaupun tak khusyuk, terus dia semayang. Sebab apa? Ini perintah Tuhan. Khusyuk tak khusyuk bukan urusan aku, ini urusan Tuhan. Aku berusaha mencarinya. Itu kerja aku, berusaha mencari. Dapat atau tidak, itu urusan Tuhan. Dan kenapa kau tak semayang? Tuhan suruh semayang. Bukan kerana khusyuk aku semayang kerana Tuhan. Kok beza dia tu. Ini kadang kita tak tahu kita ni Tuhan nak Tuhan suka kita duduk mana. Kadang Tuhan suka menduga kita. Tuhan suka atas kita ni ujian demi ujian. Macam ujian pada Nabi Ayub alaihissalam. Tu Tuhan sukanya. Betul Nabi Ayub sabar je tak apa. Tuhan suka gini kita duduk gini. Tuhan suka aku sakit tak apa, aku sakit je. Sebab tu kita doa kalau sakit, ya Allah, kalau kesembuhan itu lebih baik, berikan aku kesembuhan. Kalau sakit ini lebih baik, tolong berikan aku kesabaran untuk menghadapinya. Tuhan lebih tahu. Hal ehwal Allah Ta'ala ni tak dapat nak diduga. Tak boleh nak baca Tuhan, tak boleh baca. Atas setiap individu tidak sama bacaannya. Ibarat mudah ginilah, nak pergi Kuala Lumpur, jalan pun banyak.
Jalan pantai, jalan lama, jangan Jabur, adalah LPT 2 lah ni. Itu 3 jalan, naik kapal terbang pun boleh. Tengok. Contohnya jalan pantai, jalan yang sama tapi bawa kereta berbeza-beza. Ada naik bas, naik kereta, naik lori. Budak sama dah. Kalau naik kereta pula, kereta berbeza-beza jenisnya. Kalau naik kereta sama, protong saga, cara memandu tak sama pula. Ada setiap sejam berhenti, nak kecing, tak tahan. Orang berumur dah sama macam kita ni, nak berhenti je kata. Ada orang boleh straight 4 jam direct. Ada orang tak boleh, kena berhenti setiap 2 jam 3 jam. Tengok cara beza pula sama pula. Berhenti 2 jam 3 jam pun cara bawa tu, cara masuk gearnya, cara tekan minyak tak sama pula. Seorang demi seorang tak sama. Jangan kita tengok orang, kita pun nak ukur kita dengan dia kot. Tuhan nak buat kita macam dia ke tidak lah, dia tak. Kita ada cara kita, Tuhan didik kita, mereka ada cara mereka. Ini hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup hebat, cukup istimewa. Kalau jumpa benda ni, terbuka, faham benda ni, wow, rasa seronoknya hidup dengan Tuhan. Seterusnya kita pergi pada persoalan yang kedua. Bagaimana pula dengan golongan yang mendakwa mereka golongan hakikat dan tiada perlu mengamalkan syariat? Maknanya orang yang mengaku sampai hakikat, maka bila dah sampai hakikat, maka dia tinggalkan syariat. Dia kata sebab dah sampai hakikat, buat apa lagi bersyariat? Jadi kan, sebab dia telah mencapai hakikat solat, maka apa guna lagi dia mengamalkan solat? Sebab yang penting itu adalah hakikat, bukan syariatnya. Dia kata kita tahu, kita sudah sampai hakikat solat. Tadi antara faktor salah tadi tu, sebab dia tak lalu syariat dan tarekah tadi. Bila capai hakikat, dia faham hakikat solat itu begini, maka dia kata, apa tujuan aku sembahyang lagi? Tu jadi macam tu antaranya. Sebab hakikat telah ada dalam diri dia, kenapa dia pun akan meninggalkan syariat? Ini salah. Macam pengalaman ayah dia kita, dia pernah belajar dulu dengan seorang guru. Kelas start tengah malam, pukul 12, habisnya sampai ke subuh orang habis. Tok guru kata dia telah mencapai hakikat, dan dia pergi sembahyang mana? Pergi sembahyang apa? Dia pergi sembahyang di Mekah. Jadi masa sembahyang subuh orang azan lah. Anak murid semua sembahyang, tok guru tak sembahyang. Sebab tok guru kata dia capai hakikat, dia sembahyang di Mekah. Maka ayah dia kata nak teh. Kalau satu hari ya Tuhan beri hujan nak teh. Pak ambil wuduk, orang lain kata takbir belaka, dia pun tak silapnya pergi sepak tok guru. Tok guru duduk nyandung dinding tu, kita sepak. Kejut tok guru. Tak, kenapa duduk Mekah kata? Pecah semelang katanya. Ni antaranya jumpa. Mana ada kalau betul hakikat siapa dah tak rasa benda sepak dia orang. Orang yang betul mabuk dalam beramal atau fanak betul ni, dia kata dia fanak la ilaha illallah, pada sedar diri betul. Contohnya siapa kalau zikir, siapa nari-nari hak betul kerana Allah Taala lah, hak betul fanak tak sedar diri. Kita marah tidak sedar. Kita tarik je akan nari balik lagi. Hak tu baru hak betul. Dia cekik pun tak rasa benda. Tu baru hak betul. Hak marah ni je sedar, marah kita balik, tu tak betul tu berlakon tu. Sebab tu jangan tengok pada zahir. Zikir kau zikir sungguh-sungguh tiba. Tu berlakon je belaka, boleh dilakonkan. Hak betul takkan sedar diri. Hak betul dia pegang tasbih, dia tak sedar pun sudah 3 jam berlalu. Sudah macam apa sekejap je zikir, tengok jam 3 jam. Dia berasa macam baru 10 minit 20 minit gitu je, setengah jam lama. Tuhan tak sedar. Ada orang ngatuk mata. Sebab masuk perjalanan suluk dia panggil. Dia masuk 4 hari 3 malam. 3 malam tu tak tidur. Cerita dah ni, ulang balik cerita je. Sebab nak apa? Hal keadaan bila kita dalam keadaan fana, tak sedar. Betul seronok dengan Tuhan. Dia ngatuk mata tu, dah ngatuk macam mana? Dah tidur tak? Tidak tidur. Habis buat macam mana? Bila mengatuk, ambil tasbih, pegang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa tak sedar macam tidur, tapi tidak tidur. Sedar. Sebab kata tak sedar apa? Sebab tasbih bergerak, tapi tak sedar bergerak. Dia sedar tempat dia pegang tasbih tu berubah. Contohnya kita tak ngawal kan, kat kepala tasbih kan ni, dia kena meluk orang buat gini, dia pegang 2 tasbih kiri kanan. Ni 100 tarik ni pula. Mana 100 10,000 lah kalau duduk. Bergerak kata dah. Takkan gerak. Tidur ke macam mana? Tak sedar diri jadinya. Ni sebenarnya keseronokan. Bila sampai tahap seronok ni, tak sedar diri buat apa-apa.
Sebab tu orang macam-macam orang yang duduk dalam keadaan begini tak boleh jadi tu imam kita. Tak boleh jadi tu imam. Dia tak tahu. Dia tak sedar dia sembahyang apa rakaat. Dia sembahyang tapi tak boleh nak ikut. Kadang kena molek dia sembahyang zuhur tak habis-habis, lepas asar tak habis lagi yang. Berat dia jadi makmum. Sebab tu kena faham, ada orang kadang-kadang dia mengasing diri pada orang ramai sebab benda gini, hal ehwal pada diri dia. Kan tak mau sembahyang berjemaah dengan orang, jangan hukum terus. Ada benda-benda atas pesena dia yang tak sesuai dengan orang ramai. Ada tak tahu dia sembahyang berapa rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat. Dah balik pada asal kan, tak ingat rakaat sama tambah lagi. Kadang kalau jadi imam orang tegur subhanallah, dia tak sedar orang tegur dia. Ya, nak jadi tu imam macam mana kan? Tak boleh jadi imam. Dah kalau mari masjid memang suruh jadi imam, mari surau memang suruh jadi imam. Dia nak buat ni. Tu ada dia mengasing diri, tak mau jumpa orang ramai. Tu orang salah faham. Oh, dak mari dah surau suci. Tu masalah kita. Tak sangka baik kita pada orang. Tu kena baik. Macam saya sebut dalam WhatsApp kat mana ni, kena sangka baik. Tak boleh sangka baik dengan orang ni sebab tak boleh sangka baik dengan Tuhan. Kita tak sangka baik dengan Tuhan, memang tak boleh sangka baik dengan orang. Tu je kunci dia. Sangka baik dengan Tuhan, maka kita boleh bersangka baik dengan orang. Mudah jadi tu ya. Mereka ini jawab ayanda kita. Mereka ini terkeluar dari golongan ahli sunnah wal jamaah kerana ahli sunnah wal jamaah berpaksi atas 3 rangkaian yang tidak boleh bercerai, iaitu iman, Islam dan ihsan. Mana dia? Ahli sunnah wal jamaah sebenarnya dia tak pisah. Iman, Islam, ihsan tak pisah. Ada iman, ada percaya, ada ketauhidan, ada Islam, ini syariat, pelaksanaan syariat, ada ihsan, ada hakikatnya, ada memandang daripada Allah SWT. Mereka yang mendakwa syariat semata-mata kulit dan hakikat adalah isi amat salah, kerana dalam hakikat agama semuanya tidak berpisah. Ni tak boleh kata istilah kata hakikat itu isi, syariat itu hanyalah kulit, semata-mata tak boleh, salah. Istilah saja boleh kata gitu tapi tak betul. Sebagai tunjuk bandingan, tapi bukan betul tu, bukan. Sebab mana boleh pisah? Tubuh kita tak ada kulit boleh ke? Isi kita tanpa kulit boleh tak hidup? Tak boleh kan, sakit kan. Kalau ada kulit saya tak ada isi, tak guna juga. Beli ayam pasar, kulit yang ada, isi tak ada. Tak jadi nak makan ayam lagu ni. Contohnya tak jadi juga. Dia kena gabung dua tu, isi dan kulit tu. Tak boleh tinggal mana-mana Tinggal mana-mana hak salahnya. Isi saja salah, kulit saja salah. Meninggal pun tak boleh. Jika berpisah pun hanya pada pembelajaran untuk memudahkan kefahaman dan bukan pada perbuatan dan perhayatan. Okey. Ini yang berlaku sebenarnya pada zaman sahabat, tidak ada pemisahan ini. Cuma sebab bila berkembangnya ilmu dalam zaman para tabi'in terutamanya dan tabi'in, maka dikhususkan ini ilmu bab Islam, ini bab iman bab Islam, bab ihsan. Dipisahkan segi ilmu asalnya untuk mudah kira bicara, namun malangnya berlaku di sana kesalahfahaman sehingga terpisah dalam pengamalan tadi. Dia terpisah. Sebab datangnya Allah Ta'ala mendatangkan kepada kita Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang menggabungkan kembali iman, Islam dan ihsan dalam satu kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin. Digabungkan balik. Sebab tu Imam Ghazali bila cerita bab solat, dia terus cerita bagaimanakah tauhid dalam solat tadi. Jangan tinggal tauhid dalam solat. Kerana siapa kamu solat, maka kamu kena Tuhanmu, yang kamu kena jumpa Tuhanmu dalam sembahyang tadi. Bagaimana perasaan batin kamu dalam solat, bukan sekadar perlakuan akad gini semua ni. Bukan perlakuannya, itu syariat, itu Islam. Iman yang bagaimana? Kerana siapa kamu sembahyang? Kerana Allah yang bagaimana? Mesti dibawa dalam solat kamu. Dan perlakuan kamu tu, gerak diam kamu tu daripada siapa? Kuasa siapa? Kudrat siapa? Iradah siapa? Kalau masih merasa iradah kudratmu, maka itu kesilapan, sebab tidak ada ihsan. Kena gabung dalam segala apa yang kita buat. Solat itu kemuncaknya. Okay? Itu Imam Ghazali datangkan kembali. Okay? Al-Quran dan Al-Hadis itulah hakikat. Maka apa-apa yang terbit daripada keduanya, walaupun berupa syariat, itulah juga hakikat. Juga kerana solat itu contohnya, perlakuan solat itu perlakuan syariat, tapi perintah solat itu perintah dalam Quran. Quran itu benda yang hakikat, maka perintah solat itu adalah satu perintah hakikat. Maka perlakuan solat sebenarnya perlakuan hakikat, bukan perlakuan syariat.
Faham tak tu? Semayang tu benda hakikat, bukan benda syariat. Sebab apa benda hakikat? Sebab diperintah oleh Quran. Ini satu hal yang hakikat, bukan syariat Quran ni. Tu kena faham balik. Jadi tidak ada terpisah. Sebab tu salah kita tidak berusaha. Sama ni, perintah berusaha siapa suruh? Tuhan suruh. Bila Tuhan suruh berusaha, maka ini perintah hakikat. Kau tak boleh tinggal. Usaha ikhtiar tak boleh tinggal, salah. Mana-mana ada jalan usaha ikhtiar, kena dibuat. Jangan ditinggalkan. Ini syariat aja, salah pakai ayat tu. Tuhan suruh, siapa suruh? Nabi suruh. Cukup dah Nabi suruh berusaha. Maka ini hakikat. Sebab suruhan daripada Nabi. Bukan tengok pada perbuatan saja. Ialah perbuatan zuhir itu syariat namanya. Tapi perintah tu perintah hakikat. Itu nak difahami dengan molek. Mengingkari ayat Allah secara sedar sama ada pada syariat atau hakikat, maka terkeluarlah seseorang itu daripada agama. Wa na'udzubillah. Maka orang yang menolak sembahyang tadi sebenarnya dia dah sampai hakikat. Dia kata tak betulnya, sebab sampai hakikat dia tak betul tadi. Bila dia meninggalkan solat, maka dia meninggalkan syariat. Meninggalkan syariat ni meninggalkan perintah Al-Quran yang merupakan perintah hakikat. Maka nak kata apa lagi? Kalau dia meninggalkan dengan sedar, boleh jatuh kufur lah. Tapi kalau dia meninggalkan kerana apa, dia tak menolak kefarduannya, cuma sebab dia malas, sebab dia gitu gini, itu permasalahan dosa, bukan permasalahan akidah. Menolak permasalahan akidah. Yang faham biar beza ni. Sebab tu kita tidak mahu hukum orang. Kita tidak tahu sebab apa orang tak semayang, sebab apa sebenarnya. Sebab apa kita tak tahu. Jangan dihukum orang tak semayang ni gini. Jangan. Kita tak tahu, bukan urusan kita. Kita tak tahu dalam hati mereka bagaimana. Kita tahu urusan kita. Kita tahu kenapa kita solat, kita tak solat hari ni contohnya. Ada masa kita rajin, kita tak rajin. Kita tahu kenapa kita bersifat demikian. Kita tidak tahu orang lain. Syariat adalah tauhid perbuatan. Hakikat ialah tauhid rasa dan pandangan mata hati. Tu penyatuan dia. Syariat ini tauhid tapi pada martabat perbuatan. Hakikat pula juga tauhid pada martabat rasa dan pandangan mata hati. Zahir syariat diperintah kita beribadah, pada batin diperintah melihat segala ibadah dalam pertolongan Allah, bukannya kekuatan diri kita sendiri. Zahir syariat disuruh kita buat, tapi pada batinnya suruh kita melihat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang difahami daripada firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku sembah dan kepadamu aku mohon pertolongan. Maknanya kita nak beribadah, itu syariat. Tapi aku tidak mampu ya Allah melainkan dengan pertolonganmu. Itulah hakikatnya. Kita berdiri, kita angkat takbir, kita yang menggerakkan, tapi di sebalik gerakan ini kudrat dan iradah daripada Allah SWT juga. Itu nak difahami, jangan pisah dengan Tuhan. Itu kita sembahyang bagaimana sekalipun kita solat, bagaimanapun hasil dia, tetap kita mensyukurinya sekurang-kurangnya. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala masih memilih kita untuk solat kepadanya. Berbanding ramai orang di luar sana, Tuhan tak pilih pun untuk solat. Alangkah beruntungnya kita masih Tuhan pilih untuk solat. Walaupun dia orang syok kata, walaupun dia tak bukan mayang ibaratnya kata. Bertuahnya kita sebab masih Tuhan pilih untuk sembahyang. Orang belajar ni dia ada situ. Kita kata dah, hak masalah khusyuk tu satu hal. Tu dia bertaubat pada Tuhan. Tak apalah aku tak khusyuk, apalah itu satu hal. Satu perkara dia bersyukur masa Tuhan masih memilih dia. Tuhan tak pilih orang lain. Macam kita hari ni datang ni kata, mari dengar, mari belajar ni. Faham tak faham? Itu satu perkara. Tapi datang dapat boleh hadirkan diri dalam majlis sebegini, ini satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat faham itu bonus dah orang kata. Ekstra dah tu. Dapat hadir itu satu nikmat dah. Majlis ilmu, majlis yang benar. Kalau benar majlis ni, majlis salah satu daripada taman-taman syurga Tuhan. Duduk dalam taman syurga kita sekarang ni. Tuhan, kita tak nampak tu Tuhan kita. Tak nampak taman pun. Nampak tu yang masjid je. Takut ada orang kasyah ini nampak syurga sungguh tak tahu. Macam Nabi sebutkan Raudah di Masjid Nabawi itu taman, salah satu daripada taman syurga Tuhan. Ada orang ahli kasyah memang hidup situ nampak dalam syurga, duduk dalam taman.
Kita duduk nampak tiang aja, duduk bilang tiang. Tu. Biarlah, kita tak sabar, tapi hak Nabi sebut kan, hak Tuhan sebut kan, maka ia kebenaran. Percaya sudah kita sekarang ni. Kita percaya kan dalam syurga kita ni sekarang ni. Kita percayalah hak Nabi khabar kan. Majlis ilmu, majlis mengasihi Allah Taala itu duduk dalam taman syurga. Ni duduk taman syurga sekarang ni. Percaya pada Allah kata kan, pada Nabi kata. Nampak tak nampak Tuhan nombor 2. Tuhan syariat nampak tak nampak tu kan. Yang hakikat hak Nabi sebut. Ini taman syurga sekarang ni. Alangkah bertuahnya kita pada pagi ni. Ada duduk rumah, duduk tidur, tengok TV. Duduk dalam taman syurga. Tu memang confirm bukan taman syurga. Melainkan memang rumah kita jadi baiti jannati sungguhti. Baiti jannati sungguhti. Baru jadi duduk dalam taman syurga juga rumah kita. Tu. Okey, ini hal yang dalam sembahyang kita tadi. Tiada bercerai dua kalimah ini melainkan satu jua. Ini kalimah ayat tadi, ayat Quran tadi ya. Ini kalimah syariat dan hakikat itu. Ia adalah kalimah yang menggabungkan hak ketuhanan dan hak kehambaan secara bersepadu. Hak ketuhanan apa? Ni, hakikat tadi itu hak ketuhanan, hak hamba syariat. Ramai yang berhakikat tanpa guru yang benar, maka mudah mereka menuju kepada tertipu dengan perasaan, khayalan akal dan tipu daya iblis. Inilah masalah dia sebenarnya. Dia nak ambil jalan hakikat tapi tanpa guru yang benar. Tidak ada perjalanannya, perjalanan salik dia panggil. Ini yang bahayanya. Jadi banyak pakai emosi, banyak pakai khayalan akal. Maka bila ada benda ni, maka mudah tipu daya syaitan masuk. Sebab itulah pentingnya pada awal kita ni pun, pada apa? Awal-awal bab ni disebut oleh ayat dia kita perlunya cari guru. Tak ada guru, amalkan banyak selawat, tak jumpa lagi. Perlu, sebab kita bimbang kita ditipu. Kita ingat kita betul dah, syok kita, sedap dah kita, seronok dah. Tapi betul ke tidak betul benda tu kita tu rasa tu. Sebab betul tak betul ni dia lahir pada akhlak kita. Tu senang. Kita tengok akhlak kita lah. Tu yang paling penting. Nak tahu, kita nak hukum diri kita di mana, betul tak betul lagi, tengok akhlak kita, tengok kesabaran kita, tengok hati kita boleh melihat orang, apa perasaan dalam batin kita. Lihat orang lain pada kita, beza pada kita, apa, ada tak rasa iri hati, rasa cemburu. Boleh nilai diri tu. Bila orang minta tolong rasa kedekut, ada tak benda-benda macam tu? Buruk sangka pada orang, masih ada ke belum? Kalau masih ada, kita tak betul lagi dengan Tuhan. Senang je jawapan dia. Saya tak tahu, tapi masing-masing tahu diri masing-masing, dan Tuhan tahu. Sebab tu kasihnya Tuhan kita, Tuhan buat sengaja jadi gitu, jadi gini, supaya kita sedar diri kita macam mana. Tuhan ngajar tu orang mari kutuk kita, sebab tak semena-mena orang mari, orang tu mari marah-marah kita. Lepas tu kita, sebab apa Tuhan hantar tu? Tuhan nak uji kita. Masa tu bagaimana reaksi hati kita? Kita lawan balik ke, guna ke, situ ujiannya. Markahnya berapa, situ lah. Adakah kita menerima? Kita saka baik ia salah orang, tukar orang tahu ni, cuba pelanduk dua serupa, tak tahu. Ada orang dia nak marah kau, orang muka serupa dengan kita, tapi ingat kita ni orang tadi. Tu dia balik situ sangka baik dulu. Ataupun macam mana reaksi diri kita. Situ Tuhan nak ajar kita, mu ni bagaimana wahai hamba-Ku. Sedarilah dirimu sekarang ni, mu duk mana dengan aku. Itu saja yang berlaku tu. Ni tak kita boleh berlaku benda gitu, cepat kita melatah. Tuhan melatah itulah kita gagal periksa. Tuhan nak test kita, ujian kan, kita melatah, maka gagal periksa. Senang je. Tapi ramai pula tak sedar-sedar pula dia gagal. Ni yang sedih ni. Belajar ni baru tahu, aku melatah kemarin, gagal dah periksa kemarin. Tuhan baru uji kemarin, gagal dah. Maksudnya bukan Tuhan uji sekali-sekala, Tuhan uji semua benarnya kita ni. Setiap masa dan ketika kita dalam ujian dengan Allah Ta'ala. Ni duduk sekarang ni, duduk atas masjid kita ni, sambil saya mengajar, sambil abang kakak semua duduk dengar ni, semua dalam diujian. Bagaimana perasaan hati kita. Ini macam-macam mari perasaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perlu pada guru supaya tidak tertipu. Mereka merasa sudah mencapai ilmu hakikat, sedangkan hakikat yang mereka kecapi adalah dalam bentuk kefahaman ilmu semata-mata, bukannya mencapai rasa dan syuhud lagi. Ada orang ni dia rasa benda tu segi ilmu dia faham kan,
Tadi dah sebut terulang kan, la ilaha illallah, semuanya milik Allah. Okey. Fahamlah ke dah tu milik Allah dah. Ada tak lagi pada rasa kita? Tu ujian dia, tu soalan dia. Ada tak pada rasa kamu semuanya milik Allah? Ada tak pada pandangan kamu semua ini milik Allah? Tu soalan. Macam mana nak tahu? Dah belajar dah kan? Tahu dah patutnya. Macam mana nak tahu ada tak sekarang ni? Itu kan ni hak kita belajar tu baru ilmu. Ada tak pada rasa? Lepas tu Tuhan datangkan ujian tadi tu, rasa tak? Kau akan marah. Siapa marah tu? Siapa marah sebenarnya? Ya. Kenapa orang marah? Tu kita jawab, tu kita lawan balik lah. Tu kan tadi baru belajar semuanya milik Tuhan. Dah hak marah tu siapa dia marah sebenarnya? Kalau bukan Tuhan di belakangnya yang menyuruh dia marah pada kita. Kenapa Tuhan suruh marah? Mungkin benar kita buat salah, satu perkara kan. Mungkin Tuhan nak uji kita, dua perkara. Dah. Kalau benar, terima kasih. Kalau nak uji pun terima kasih juga dah. Apa lawan balik? Salah dah lawan balik tu. Tu kata tahu dah. Kata macam faham dah. Dan apa reaksi tak faham? Aku tak faham tu sebab tidak ada dalam rasa. Sebab ia putus dengan Tuhan. Ia tak tahu. Ataupun jaku tu marah dulu, lepas tu astagfirullahalazim. Baru teringat. Alhamdulillah tu sebab ada ilmu baru nyatu. Sebab apa? Sebab apa lambat tau? Sebab duduk sini. Marah duduk sini. Nak nyatu jalan jauh jalan baru sapa. Oh betul dah kita belajar gitu. Allah astagfirullahalazim. Jadi sedar juga tu, alhamdulillah lah. Daripada tak sedar terus. Ada kan? Tak ada. Sebab dia duduk sini dah. Sebab duduk dalam dada dia. Jadi kejadian itu terus dia sedar ini dari Allah. Dia tak kata apa dah, bisnyak je. Wah, kerana Tuhan nak marah aku hari ni. Cek balik kalau dia buat salah dak hari ni ya. Dia akan cek tu diri dia. Ada salah. Terima kasih Tuhan kerana marahkan aku. Kerana sedarkan aku. Cek tak ada. Ada ni ujian ni. Betul nilai balik. Dah lepas dah ujian tadi ya. Tengok perasaan tadi. Masa kena tu berasa kena. Boleh nilai. Kalau rasa masa tu boleh sabar, dia tak akan mengaku dia sabar. Alhamdulillah kerana Allah telah menyabarkan aku. Dia pulang pada Tuhan hak tu. Hak kita kata alhamdulillah aku sabar tadi. Masih timbul diri lagi. Sebab dia melihat sabar tu milik dia lagi. Tipu lagi tu. Ingat sabar milik kita ke? Bukan. Sabar milik Tuhan. Sebab apa kita sabar ni? Dah Tuhan menyabarkan kita. Kita tak rasa lebih ni. Kalau kita rasa alhamdulillah aku boleh sabar ni, rasa lebih diri lalu. Sombong pula pada masa tu. Tipu daya. Sebab tu perlu pada guru. Ni bendanya. Selok-belok perjalanan ni, ia makin halus. Seni yang kata. Setan ia pandai kecek. Setan ni satu makhluk yang ma'rifatullah, yang mencapai makrifah dan hakikat dan makrifah. Jadi kita duduk jalan ni kalau betul ikut jalan Nabi, selamat. Kalau tak, tipu daya masuk jalan iblis. Siapa juga, tapi siapa dalam keadaan tipu daya, bukan hak sebenarnya. Sebab iblis ni makhluk yang ma'rifatullah, makhluk yang bertauhid yang sangat tinggi pada Tuhan. Dalam Quran merakamkan bagaimana dia nak menyesatkan umat manusia. Dia minta dengan siapa? Dia minta dengan Tuhan. Dia minta panjang umur dengan Tuhan. Betul dia tu makhluk bertauhid tu. Semua dia buat salah tadi. Apa? Dia menyesatkan orang, perbuatan dia salah. Kata hakikat dia comel lah ibaratnya. Syariat dia salah. Dia jadi salah kat tu. Dia guna benda tu untuk merosakkan manusia lain, supaya sama-sama kena masuk api neraka. Bahkan bila dia minta peluang untuk bertaubat pada Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi Musa kata, Nabi Musa bermunajat, Allah Ta'ala beritahu, beri jawapan dia. Cara dia mudah je. Kalau kamu ni salah, kamu tidak sujud pada Adam, sujud menghormati, maka untuk bertaubat mudah je. Adam sudah mati, pergi ke kubur Adam, sujud di hadapan kuburnya. Iblis jawab, masa hidup aku tak sujud, mati lagilah aku tak akan sujud. Dah. Tak salah Tuhan dah, orang kata keegoan dia tak habis-habis lagi rupanya. Kejahatan dia. Disebabkan ini musuh utama kita sampai hari ni. Ini pemusuhan sebenarnya kita, bukan orang-orang ni. Semua di belakang, semua rancangan-rancangan dunia ni, hak jahat ni adalah iblis dan dajjal laknatullah. Kata jangan tengok orang bukan Islam adalah musuh utama kita, bukan. Mereka hanya proksi saja. Yang berlaku di Rohingya, yang berlaku di mana-mana pun, di Pakistan, di Bangladesh, apa di mana-mana di dunia ini, di Palestin,
Bukan mereka sebenarnya musuh sebenar kita. Mereka hanya dipergunakan oleh iblis dan Dajjal, laknatullah. Baru kita tahu musuh utama kita. Dalam Quran pun sebutkan musuh yang nyata adalah syaitan. Hak lain ni proksi. Dia orang marah kita sebab apa? Biasa ada belakang tekan ngasuk. Siapa last sekali hak belakang kali? Ada orang lain dah dua ni. Iblis dan Dajjal. Jadi orang tengah dia kadang sebab salah faham tu balah orang kita kan. Dia sebab salah faham, salah maklumat. Siapa bagi maklumat salah tu? Ada apa belakang proksi. Semua ni proksi belaka. Sebab tu kenapa kita nak latah dengan orang kata pada kita? Tahu ni kena tipu daya ni. Tak payahlah. Mereka ni jahil, tertipu. Dalam Quran pun ajarkan dalam ayat Ibadur Rahman tu, dia berjumpa dengan orang jahil, qalu salama, katalah selamat sejahtera kepada mereka. Kata-kata yang baik. Bukan bala orang jahil melaluh kita. Tak payah layanglah. Cukuplah, biarlah. Kesian pada mereka sepatutnya. Tu. Jangan berpisah. Okey, kena faham tu. Jangan kita tertipu dengan sekadar ilmu sahaja. Sebab tu kena pimpinan, kena ada pimpinan daripada guru. Kena sekurangnya orang kata ada guru tempat kita merujuk. Sunat adanya guru itu supaya bila berlaku hal hewai ini kita boleh bertanya kepada mereka macam mana begini-begini. Jadi bila berguru ni pula kena tepat gurunya, kena berguru orang yang di bidang yang sama. Jangan masuk guru di sini orang yang tahu hal hewai ni bagaimana. Orang tahu hal hewai tipu daya iblis tu siapa? Ini gurunya. Jangan kita bertanya hal hewai tipu daya ni pada orang yang bukan bidangnya. Contoh mudah, kita mahu baiki kereta. Nak baiki kereta kita rosak. Jangan pergi jumpa seorang doktor PhD lagi dalam bidang perubatan manusia, tanya bab baiki kereta. Nescaya memang dok pandai lah. Biar ada PhD 10 PhD, tapi PhD dalam perubatan. Kita tanya baiki kereta. Ni hari ni ramai ni nak tanya bab tauhid yang dalam-dalam yang halu-halu. Kita tanya pada ustaz yang ngajar fiqh. Tak kena tepat tanya. Apatah lagi nak tanya bab ihsan, bab tasawuf yang halu-halu, bab perjalanan rohani. Kita tanya orang yang tak berjalan pun rohani dia. Memang tak pandai jawab. Memang dia akan kata SESAT. Tu je jawapan yang dia boleh sebutnya. Tanya tempat salah. Kita sakit jantung. Pergi jumpa kat pomeng, tolong baiki jantungku. Jadi ke? Pomeng yang pakar, baiki kata apa BMW Volvo pandai belaka baiki. Tapi sakit jantung pergi jumpa dia suruh baiki. Jeng kerennya mana dia? Ini permasalahan kita ni, hak belajar ni. Dia tak kena ilmu, dia nak belajar tapi tak kena guru dia cari tu. Dia ambil aliran lain. Dia tanya semua benda pada seorang guru. Salah. Tak semua orang ada semua ilmu, tidak. Sebab tu jangan tanya saja bab fiqh dalam-dalam saya angkat tangan. Sebab bukan bidang kita. Hak fardu ain kita boleh jawab lah. Halus-halus lagi angkat tangan. Jangan tanya. Hak kita benar-benar baca boleh kita beri panduan. Tu je contohnya. Kita bukan bab tu. Kita angkat tangan bab tu. Tu contoh. Kita belajar pun kena ada gitu. Ni kalau bab fiqh ini guru kita. Bab tauhid ini guru kita. Bab tasawuf ini guru kita. Tu baru comel gitu. Tapi kalau ada seorang guru yang merangkumi semuanya, sifat kepada kamil, jarang ditemui, itu paling baik. Seorang aja boleh tanya dia belaka. Tu contoh. Tu perjalanan biar faham molek ni. Masuk guru sini dah kena guru yang tahu hal ehwal apa yang kita belajar ni. Hal ehwal apa masalah syariat hakikat ni. Perjalanan hakikat ni bagaimana? Kalau bab hakikat bertanyalah pada guru yang ada perjalanan ini. Bukan sekadar dia tahu, kena faham beza juga ni. Orang sekadar tahu dengan orang berjalan tidak sama. Macam orang tahu jalan pergi Kuala Lumpur dengan orang yang memang bawa kereta hari-hari ke Kuala Lumpur, tak sama. Kita telefon kawan kita, ni nak pergi mana Kuala Lumpur, tempat ni gini-gini. Kawan tu dia buka peta dia tengok, ibu kabur. Ibu buka peta weh. Ada orang ni memang duduk Kuala Lumpur, tanya dia, hak mana lebih tepat ceritanya kan. Mesti hak memang duduk Kuala Lumpur, memang pernah lalu pula jalan tu gini, maka pandangan dia lebih tepat dalam bab ini. Tu contoh dia. Apatah lagi dalam masalah perjalanan rohaniah ini. Sangat-sangat salah tanya pada orang yang salah tempat. Okey, faham molek. Yang ketiga, apa beza wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud? Ini istilah istilah tentang wahdatul wujud dan wahdatul syuhud.
Ada beza ke tidak beza? Wahdatul wujud adalah perasaan lenyap wujud diri dan alam apabila kuatnya zauq atau syuhud pada wujud Allah. Ni ya, maknanya wahdatul wujud ni hingga hilang diri, hilang alam ini. Sebab kuatnya syuhud pada Tuhan tadi, sehingga tak nampak benda lain, nampak tak sedarkan hal lain melainkan semuanya Allah Ta'ala. Ia merasa atau melihat pada mata hatinya semata-mata hanya hak Allah. Ini adalah yang benar dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan pengakuan lidah, bukan ikrar bil lisan, bukan zahir pada lidah, tapi perasaannya. Sebab tu disebut syarat keimanan ini nak jadi i'tikad dia 3 perkara kan. Ikrar pada lidah, tasdik pada hati, buktikan dengan perbuatan. Sekarang ni kalau kita sebut lidah wahdatul wujud salah kan. Jadi i'tikad kan. Sekarang ni tak sebut mulut, benda perasaan saja. Tenggelam sebab lagi zauq ni terlalu asyik dengan Tuhan, seronok dengan Tuhan, semua tengok mana-mana pun tengok ke Tuhan. Macam tadi kata contoh mudahlah. Kita kenal apa? Sahabat baik kita kenal kereta dia, jenis benda, warna benda, pelik benda. Jumpa bandar tengok kereta pun, ada ni tuang dia ni. Tengok kereta teringat pada tuang tu ya cerita dia. Samalah orang yang betul kuat dengan Tuhan, tengok apa saja teringat Tuhan. Tengok tiang ingat Tuhan, tengok orang ingat Tuhan, tengok kapek ingat Tuhan. Sebab mana ya bus nampak Tuhan belaka. Nampak. Ku kan bukan zahir ya. Perasaan tu nyetuh dengan Tuhan, siapa semua. Kena molek pemabuk ke diri tak sedar benda kan tu. Allah aja. Ada tahap perjalanannya begitu. Ini jadi wujud wahdatul wujud ni. Adapun wahdatul wujud yang sesat adalah mereka yang mengiktikadkan bahawa dirinya dan alam adalah satu, yakni Allah jua, wa na'udzubillah. Ini hak salah, yang mengaku. Lepas tu jangan pakai ilmu bab hakikat ni. Dah sembahyang Allah Akbar. Belah siapakah di belakang sembahyang tadi? Siapakah yang menggerak ni? Dia balik apa? Yang menggerakkan semua itu Allah. Jadi dia pakai rumusan logik. Itu yang bahaya tu. Dan yang bergerak kuasa daripada Allah, tuturan daripada Allah Ta'ala. Jadi semua gerak layan ni daripada Allah Ta'ala dah. Itu jadi ngaku tu. Jadi ngaku Tuhan tu. Dah semua daripada Tuhan, mana pisah. Dah jadi Tuhan siapa dia? Wa na'udzubillah. Itu jadi lapah mulut tu. Itu yang bahaya. Dia makan faham gitu, tidak boleh. Ini tahu sudut ilmu, nak faham bagaimana benda itu, rasa zikir la ilaha illallah. Hilangkan wujud kita, hingga kita nampak kita ni sekadar diperwujudkan. Kita ada, tapi ada kita hanya sekadar harus sahaja. Jadi yang sebenar ada hanyalah Allah Ta'ala. Di mana beza tu? Ni kata nafi dan isbat ni, zikirnya tu betul-betul. Hingga datang perasaan pada kita. Memang tak ada. Pada perasaan tidak ada pun kita. Pada ilmu ada, nampak ni ada, kita ada. Bukan tidak ada. Mana boleh kita tiada? Ada ni. Tapi ada yang hanya harus, ada yang amat rapuh. Ibarat ada kita ni ibarat apa? Kalau kita bakar benda, dia jadi abu kan. Mana kalau setuh sikit je gelar kan. Tu je ada kita kan. Ibarat gitu je. Selak setuh macam dulu. Amat lemah, amat fragile orang putih kata. Semelayu kata amat rapuh. Tu lah ada kitanya. Tak ada nilai pun sebenarnya. Terlalu tidak ada nilai. Yang bernilai sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menghidupkan kita, Allah Ta'ala menggerakkan kita, tu baru ada nilai tu. Pada hakikat diri kita, hakikat diri kita adalah Adam. Nama asal Nabi Adam dalam bahasa Arabnya adalah Adam. Yang belajar orang bahasa tajwid kan, bila hamzah hidup bertemu dengan hamzah mati, berlaku hukum badal kan? Mak badal. Hamzah yang mati dijadikan mak pada hamzah yang pertama. Jadi Adam, jadi panjang. Asalnya Adam yang bermakna apa? Tiada. Kalau Nabi Adam itu Tuhan sebut sebagai tiada, kita ni anak cucu keturunan daripada tiada lah, takkan ada.
pada hakikatnya. Pada syariat zahirnya ada ni. Yang kata tiada pula, tu jangan pisah. Ada pada syariat, tiada pada hakikatnya. Nak bawa hakikat tu dalam sembahyang tu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada pada hakikat, tiada daya pun. Boleh hakkat Allah, semua daripada Allah Taala. Lemahnya kita mujur, tu kata mujurnya Tuhan pilih aku sembahyang, mujur Tuhan boleh aku angkat tangan, Allah sayangnya Tuhan ke aku. Tuhan nak dicarinya, bukan nak dicari hebat kita sembahyang. Masuk Ramadan ni sembahyang 20 rakaat, hebat situ atas bilangan, bukan hebat atas bilangan. Hebat atas kita rasa sertanya kita dengan Tuhan, tak pisahnya dengan Tuhan. Biarlah sembahyang tarawih 8 rakaat sekalipun, tapi yang tidak berpisah dengan Tuhan, itulah yang dikehendaki. Tapi andai kata 20 rakaat dan keadaan tak pisah pada Tuhan, itulah yang paling hebat. Kita kena faham, nak buru hak mana? Buru perasaan kita dengan Tuhan. Yang Zuhri banyak buat dah ni, berapa puluh tahun dah buat 20 rakaat hak Zuhri. Sekarang ni biar hak batin tu biar ada pula. Sekadar 8 rakaat pun hebat dah. Dapat 4 rakaat pun dah cakap nak tu orang kata. Tapi kita struggle, kita usaha kata biar dapat sebanyak-banyak yang mungkin. Wahdatul syuhud adalah perasaan. Aku tadi wahdatul wujud Wahdatul wujud tadi ada dua lah. Ada hak betul, ada hak salah. Hak salah mengaku, mengiktikadkan dia Tuhan, itu salah. Yang tenggelam dalam wujud, tenggelam dalam rasa dan pandang dia tentang yang ada ni semua daripada Allah Taala, itu yang benar. Okey. Wahdatul syuhud adalah perasaan atau syuhud pada Allah tanpa hilang melihat pada wujud diri dan alam. Dalam penglihatan mata hatinya, segalanya adalah hak Allah. Jadi wahdatul syuhud ni beza dia tak hilang alam ni. Alam ni masih ada. Tapi dalam batin dia semua ni tak butuh dengan Tuhan. Tu. Itulah kita ni. Kalau wahdatul wujud memang tak nampak benda lain. Dia tak nampak benda lain, dia nampak Tuhan semata-mata. Memang kata kadang mabuk lah istilah dia, tak sedar diri ni. Dia tengok siapa dia pun. Ni kadang salah ni. Dia tengok dia pun, dia tengok Tok Pekong pun. Dia tengok patung depan je ke sembuh oleh ada lagi. Sebab dia tak sedar diri. Tak salah pada dia, salah pada kita. Sebab tu jangan hukum orang kalau orang buat gitu. Kalau tahu orang ni orang yang ada amalan tertentu, orang yang ada ilmu yang benar, sebab dia kadang tak sedar diri pada masa tu. Ini beza orang dulu dengan orang sekarang. Orang zaman Tok Kenali, orang kenal Tok Kenali ni, seorang ulama yang besar, bab tasawuf dan sebagainya. Jadi memang ada masa-masa ketika-ketikanya Tok Kenali mabuk, tak nampak benda lain, semua nampak Tuhan. Atas jalan daripada depan orang ramai pun tak pakai baju pun, pakai plekat je. Tapi orang ramai pada masa tu tahu ini guru yang benar. Bila Tok Kenali dalam keadaan demikian, mereka tidak ambil ilmu daripada Tok Kenali, mereka tak belajar. Sebab tak nak, masa tu kadang tak sedar diri nak mengajar macam mana. Tapi bila Tok Kenali kembali pulih macam biasa, sedar balik, kata dia kembali pada wahdatul syuhud, mereka ambil ilmu balik pada Tok Kenali. Mereka tak kata ni tak guru tak betul. Kalau kita hari ni ada orang mabuk gitu, tak betul dah, gila jalan berjalan. Lepas tu dia sedar nak ngajar pula jom dengar gila gitu. Tu kita katanya. Ini banyak buruk sangka kita hari ni. Waduh hak betul, batu tengok orang gila tu berjalan, jangan dia kata apa-apa. Kenapa? Kalau benar dia gila, dia buat benda salah tak dia? Salah tak? Bunuh orang pun tak masuk, tak ada hukum dah. Habis ni masuk hospital gila je. Tak salah kan? Dah kita kata dia apa je salah. Kita tengok orang gila, kita kutuk dia kan? Ya tak benda-benda dah, kita tak boleh dosa saja je, dosa kering boleh. Kalau dia gila, bukan dia gila tapi dia sebenarnya kadang mabuk dengan Tuhan, maka ini lagi bahaya. Kita kutuk dia tu, bahaya tu, makan diri orang kata. Sebab tu tengok orang gila tu berjalan, tutup mulutmu, diamlah, tak tahu aku alat hewan dia bagaimana. Kalau benar dia gila, dia pun selamat di sisi Tuhan. Kalau dia tak gila, sebenarnya dia kadang mabuk dengan Tuhan, ini lagi hebat kata. Jadi kita yang banyak bersalahnya. Baik tutup mulut, tengok orang gila, tengok. Yang kata apa lah, kena dia kadang patut pergi belajar pula kot. Kena hok gila kadang pergi ceramah kat orang kan. Ceramah orang kata iti. Pergi dengar je ceramah. Kok betul je cakap. Tilik lah tapi jangan terima sebab tu dengar, kita tanya orang yang ahli. Harus benar apa yang dia cakap tu. Harus. Ni kita banyak hukum orang mudah kan. Sebenarnya
Pada masa tu mereka lebih mulia daripada kita kok mana-mana pun. Malu Macam satulah. Siapa dia Tok Kenali kau tak salahnya. Siapa pernah dalam keadaan mabuk demikian, dia pergi buang air kata di pasar tu depan-depan, di pasar depan orang ramai buang air. Hingga orang yang sedar tanya buat apa buang air depan orang ramai ni. Ya ramai orang ke? Aku tak nampak orang pun, nampak lembu belaka. Dia kasyah pasal tu, semuanya lembu belaka, tak nampak orang pun. Itu je buang air ngata tak buang air di hadapan lembu-lembu dah masalah. Buang air hadapan manusia tu salah. Sebab masalah aurat dia. Dengan lembu tidak ada aurat. Ke ada? Tak ada aurat dengan lembu tau. Tak ada. Jangan salah ke dia. Pandangan dia pada masa tu gitu. Itu sebenarnya. Pernah juga ada, ini cerita lama ulang balik. Tok Kenali juga banyak cerita dia. Bila orang jepuk dia datang majlis tahlil, dia tak naik apa? Ni orang ahli kasyah ceritanya. Dia tak naik kot tangga. Kau orang tahlil buat rumah naik rumah baiki rumah gitulah. Dia tak naik kot tangga. Dia tak naik kot lambu, dia naik kot tingkap, panjat tingkap masuk kot tingkap. Tuan rumah senyap dah tanya dah. Tuan rumah tahu dah. Tapi ada orang kampung hok dak reti kita tanya, hok kata mulut tanya. Dah buat apa tuan guru naik rumah kot tingkap? Mu tanya aku kena royak lah kata. Aku nak naik kan kot tangga. Aku nampak tangga ni pada hasil duit yang haram. Habis tuan rumah pucuk termelang. Siang ke tuan rumah kata. Ni bahaya orang gini. Sebab tu kita kena jaga. Kadang orang yang tak kata sedar ni, orang macam mabuk dengan Tuhan ni, jangan kata salah terus, jangan. Bimbanglah kita betulnya. Takut bersalah. Dan orang macam ni kadang mulut ni mereka masing. Tu bahaya. Masing jadi sungguh. Sebab tu jangan kata, takut kita kata mereka latah balik kita, bahaya. Sebab tidak dah mereka orang kata tak putus dengan Tuhan ibaratnya. Kun fayakun istilah dia. Tak putus dengan Tuhan. Tak ada misah sikit pun, kita masih misah. Memang pada hakikat perturuan kita pada Allah, alam kita ni. Tapi misah sebab misah hati kita kan. Hati kita tak syuhud dengan Tuhan. Tercakap nampak kita lagi. Ini kau tak pisah terus dengan Tuhan. Tu beza. Kena faham molek benda gini ya. Tak faham tanya. Ada yang mengatakan wahdatul wujud lebih sempurna kerana sudah tidak terhijab dengan makhluk dan alam dalam penyaksian kepada keesaan af'al, asma', sifat dan wujud Allah. Ada pula yang mengatakan wahdatul syuhud lebih sempurna kerana mereka adalah golongan yang memiliki kesedaran dua alam, yakni alam makhluk dan alam ketuhanan. Maknanya dalam pemahaman Ahlussunnah orang sufi di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ni ada dua fahaman. Yang mana lebih tinggi darjatnya? Ada yang mengatakan wahdatul wujud lebih tinggi sebab tak nampak dah akan makhluk tadi, hanya tenggelam dalam hak Allah Ta'ala semuanya semata-mata. Ada yang mengatakan wahdatul syuhud lebih sempurna sebab sudah mula sedar. Kalau wahdatul wujud tadi ibarat fana, dia panggil maqam fana istilah lainnya. Wahdatul syuhud ni maqam baqaq kata istilah lainnya, adanya. Okey. Apabila melihat kepada matahari, mereka melihat sifat kebesaran Allah atau sifat iftikar Allah. Ini bagi wahdatul syuhud. Okay. Ada pun wahdatul wujud, hanya melihat kebesaran Allah tanpa melihat pada rupa matahari lagi. Ni tu beza dia. Tengok matahari, matahari yang sama dilihat oleh dua golongan. Orang wahdatul syuhud melihat matahari, dia nampak matahari tapi tak putus dengan Tuhan. Dia tengok matahari, terus dia teringat pada kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu wahdatul syuhud. Wahdatul wujud, tengok matahari tak nampak matahari tau. Dia nampak kebesaran Tuhan directly. Dia hilang akan matahari tu. Tak ada istilah matahari dah. Hilang pada istilah dah. Tak boleh nak faham pakai akal ni, kena jumpa sendiri baru boleh faham. Dia tengok benda tadi, tengok benda nampak Tuhan. Tu ibaratnya dia tengok terus. Dia nyambung terus hati dia, nyambung terus sehingga tidak nampak benda lain dah. Kalau cinta yang amat sangat, begitulah hasilnya. Siapa ada orang pernah tengok atas tanah ni penuh dengan kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, nak jalan tak boleh apa. Kasih sayang Tuhan tu terzahir pada tanah tempat berpijak tu, hingga nampak kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nak jalan macam mana kalimah-kalimah nama Allah, terus jalan jadi pijak kan. Ada orang Tuhan buka macam tu, terpaksa papah dia jalan.
Dia nak jalan diri jadi berat kaki dia nak jalan kau gini kata. Tuhan buka hijab pada masa nampak benda-benda begitu. Ni antaranya. Contohnya. Tu hal ehwal lah. Tak penting, jangan balik ni kita buat khoya tak tengok jalan. Nampak kan orang tu khoya tu. Dia kata tadi tu. Kalau belajar ilmu hakikat pergi balik khoya, dia buat belaka. Tu salah sebab kita buat jangan dok jalan lagi ni. Kita nampak juga. Tu reka waktu perlu pada guru tengok mu ni reka. Kata bukan hak tu. Guru dia pandai tengok benda ni, tengok tahu dah ni reka ni khayalan kata. Jangan tertipu dengan khayalan. Perasaan cerita-cerita ni mana dia? Menurut kaum syuhudiyah, golongan wujudiyah adalah golongan yang masih dalam kefanaan. Syuhudiyah adalah golongan yang mencapai maqam baqa' billah dan amat menepati ahli sunnah wal jamaah. Yang ni disebut setengahnya mengatakan hal ehwal para rasul tu. Para rasul ni duduk pada maqam baqa'. Mereka tak putus dengan Tuhan, tak putus dengan alam. Sebab tu mereka boleh menyampaikan risalah kepada para manusia ni. Sebab mereka tak putus dah dengan Tuhan, tapi mereka tak putus dengan makhluk kau. Kalau orang yang makan fanak tadi duduk kat wahdatul wujud semata-mata, dia keadaan mabuk, tak boleh nak buat dakwah, nak ajak orang kena di segi tak nampak benda lain pun. Dia nak ajak orang kena, tak nampak orang pun. Dia tak sedar benda lain pun. Diri dia pun dia tak sedar ada. Ni. Tak sedar pun diri dia ada. Dia tak sedar dia ada. Tengok diri pun tak nampak. Tak ada diri. Yang ada semuanya hanya Allah SWT semata-mata. Wahdatul wujud dibawa oleh Ibnu Arabi dan wahdatul syuhud dibawa oleh Syekh Ahmad Al-Sirhindi. Ini dua ulama sufi yang besar. Dalam hal ini terdapat dua susunan mengikut jalan para mursyid tasawuf, iaitu susunan pertama meletakkan perjalanan kita ni lah bermula dengan i'tiqadiyah, dengan ilmu, kemudian menuju pada syuhudiyah, mana ada hubungan dengan Tuhan tak meninggalkan makhluk tadi, kemudian baru masuk pada maqam wujudiyah, tenggelam terus, tiada lain-lain melainkan semuanya adalah Allah Ta'ala semata-mata. Jalan yang kedua mengatakan bermula dengan i'tiqadiyah, ilmu, kemudian tenggelam dalam wujud Tuhan, kemudian kembali sedar syuhudiyah, baru boleh melaksanakan urusan di dunia ini. Ini susunan yang ada. Mana ada dua perjalanan meletak yang mana lebih tinggi, wallahu alam. Sebenarnya ada dua kaedah belaka. Kita ni ilmu yang penting apa? Penting kita nyatu dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan buka siapa ke pekat ni, itu alhamdulillah rezeki kita. Yang penting jangan putus dengan Tuhan. Biar bertali hati kita dengan Tuhan. Rasa kasih sayang Tuhan, rasa kebersamaan Tuhan dengan kita, dan sedarilah kita ni hamba Tuhan. Kita ni milik Allah, maka kena ikut Allah. Apa Allah kehendaki. Biar kata hilang rasa kita la ilaha illallah, hingga hilang rasa kita, melainkan rasa kita tu kita nak tiung pada apa benda hak Tuhan suka. Hilang kesukaan kita, hilang minat kita, melainkan apa yang Tuhan minat. Tukar kehendak kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kita suka apa yang Tuhan suka. Itu tukar. Situ itu tukarnya. Bukan sekadar nampak segalanya. Ni balik situ. Selalu satu persatu. Sekarang ni duduk pada ilmu dulu, tapi ilmu tu ditanam dan terus ditanam sehingga mencapainya pada martabat rasa. Tu kena pergi. Sini faham wahdatul wujud sini ada dua kena faham molek tu. Ada yang betul, ada yang salah. Yang salah adalah mengaku dirinya Tuhan. Itu salah. Yang benar tenggelam dia pada rasanya menyatu dengan Tuhan tadi. Tenggelam pada rasa, bukan pada lafaz lidah. Dia tak mengaku. Kalau mari perasaan pengakuan pada diri dia, dia beristighfar, dia bertaubat, astagfirullahalazim. Mana boleh? Ini tujuan kita nafi dan isbat tadi, faraq. Kata biar ada beza antara makhluk dengan Tuhan. Biar ada beza. Itu penting. Perjalanan nafi dan isbat. Penting zikir la ilaha illallah tu. Penting difahami. Dihadam, ditajam tu. Biar beza. Biar beza. Biar beza antara makhluk dengan Tuhan. Ada wujud yang dua. Wujud makhluk, wujud Tuhan. Wujud Allah wajib. Wujud makhluk harus. Tenggelamkan wujud makhluk dalam wujud Tuhan. Tidak ada apa kita, tapi tetap ada. Yang kata tiada, ada pada syariat, tiada pada hakikatnya. Itulah perjalanan syariat dan hakikat. Sebab tu kena sembahyang, itu syariat. Hakikatnya
perlakuan itu semuanya daripada Allah Ta'ala pada hakikatnya. Kena menyatu, sambung. Baru tidak ada kesombongan. Kita sembahyang banyak pun takkan ada pengakuan. Kita sedekah banyak sekalipun takkan ada pengakuan. Sebab bukan duit kita yang kita pandang, ni duit daripada Allah Ta'ala. Perbuatan sedekah pun bukan kerana kedermawan kita, tapi kerana kedermawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita yang dermawan. Ni kok tengok, akulah orang yang dermawan, tengok bagi banyak sedekah, timbul diri dia juga akhirnya. Ini jadi salah mana boleh. Allah yang dermawan, tapi Allah menderma menerusi diriku. Allah guna utungnya aku, Tuhan guna aku. Tuhan guna aku untuk menunjukkan sifat dermawan dia Allah. Itu nak tengoknya. Nak tengok aku yang dermawan, salah lah tengok aku yang dermawan. Lepas tu Tuhan beri rezeki pada kita yang banyak melimpah ruah ni supaya Tuhan untuk kita menyalurkannya pada umat-umat manusia yang lain, beri rezeki pada orang lain untuk kita menyalurkan sifat dermawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nak khabar kita ni orang baik sebab banyak sedekah. Nak khabar Tuhan tu baik. Tapi Tuhan guna kita, beruntung lah kita. Tu je. Ni pandang situ lah. Ni dok aku hak dermawannya, aku hak rajin sembahyang. Kalau rajin sembahyang dok. Tengok untungnya aku, Tuhan guna tubuh kupat kerak ni untuk digerakkan untuk menyembahnya. Allah beruntungnya. Sebab ada orang lain Tuhan tak guna pun. Bahkan ada orang lain yang Tuhan guna tubuhnya untuk syirik kepadanya. Wa na'udzubillah. Moga Allah pelihara aku di keadaan tersebut, ya Allah. Lemahnya kita ni. Itu sebenarnya nak duduk kita dalam keadaan sentiasa fakir ilallah. Itu tujuan kita beramal, belajar ni tak lain tak bukan mencari kefakiran diri, kata ayahanda Walid kita. Carilah diri kita yang fakir, yang lemah, yang berhajat pada Tuhan setiap masa dan ketika, hatta sekecil-kecil benda. Cari benda tu hingga hilang keegoan diri kita. Tak ada lebih apa pun aku dengan orang lain. Tidak ada lebih orang yang bercakap dengan orang yang mendengar. Tiada lebih. Tiada lebih. Tak tahu siapa yang lebih di situ. Melainkan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang lebih takwa, dialah yang paling dekat dengan Tuhan. Siapa? Tak tahu. Itu benda dalam batin. Bukan boleh diukur pada tutur kata, pada ilmu, tidak. Bukan boleh diukur pada perbuatan, pelakuan ibadah, tidak. Hanya boleh diukur dengan kesabarannya, keredaannya, kesyukurannya. Itu benda-benda dalam batin. Ini benda ihsan, benda tasawuf. Sebab tu kita nak ada benda ni supaya kita tahu kita duduk mana dengan Tuhan. Kita boleh nilai lalu kita duduk mana dengan Tuhan. Kalau kita bukan seorang penyabar, bukan ada sifat sabar tu terzahir pada kita lagi, jauh lagi kita. Sebab sekurang-kurangnya orang dalam perjalanan ini dia balik pada dia akan ada sangka baik pada Tuhan. Ya, hak paling komah kali. Apa jadi dia sangka baik dengan Tuhan? Dia tak sabar. Dia menahan marahnya, tapi di sana ada ibu dia bersangka baik dengan Tuhan. Itu permulaan dia. Kena belajarlah kita bersangka baik dengan Tuhan. Bila sudah boleh bersangka baik dengan Tuhan, baru dia akan berpindah kepada bersabar. Dia akan boleh pergi sabar. Lepas ada sabar, dia akan pergi pada redha. Lepas ada redha, dia akan pergi kepada syukur. Itu paling tinggi. Hal dia sangka baik dulu. Sangka baik. Apa saja sangka baiklah dengan Allah. Dan belajarlah sangka baik dengan makhluk. Sebab semua di belakang makhluk ini tiada lain dan bukan pada hakikatnya adalah perakuan Allah Ta'ala juga. Allah yang bagaimana? Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha mengatur, mentadbir segala sesuatu. Maka wajib di belakang setiap apa yang ada itu ada hikmahnya. Sangka baik dengan Tuhan, ada ilmu tu, sangka baik. Wajib ada hikmah ni. Dah kena gini, ada hikmahnya, jawab pada hati kita. Hati hak apa? Hak masih keluh kesah ni jawab pada dia. Tak. Tuhan mesti ada hikmah. Sebab apa? Siapa nak jadi ni? Tuhan nak jadi. Tuhan macam mana? Tuhan yang maha baik. Jawab pada hati kita. Guna ilmu. Tu kena, lepas tu saya kata kena kait dengan ilmu. Apa saja nampak depan kita ni, kaitkan dengan ilmu yang ada pada kita. Apa saja jadi. Berlaku di Rohingya, berlaku di Palestin, kait dengan ilmu dulu. Jangan lupa Tuhan. Hak syariat lah pelakuan mereka yang salah tu pada syariat salah. Daripada hakikat jangan tinggal. Kenapa jadi macam ni? Antaranya kerana kita orang Islam tidak benar Islam lagi. Tu jadi kita lemah kan. Bila kita lemah, senang orang perkotak-katik kita. Kita lemah kan. Kalau dulu
Orang buang tudung je seorang muslimah di negara mana tak ingat. Zaman sahabat dulu, zaman tabi'in zaman dulu. Gerah lalu tentera khalifah Wi'arah lalu tadi pergi negara sana yang buat begitu pada umat Islam, pada muslimah dia buang tudungnya. Pergi. Bukan bunuh lagi tu, takut orang. Jadi orang takut kerana apa? Bukan takut kerana persenjataan kita. Mereka takut pada Islam kerana Allah Ta'ala mencampurkan rasa gerung dalam hati mereka. Ini salah. Kerana kita yang beriman tidak ada gerung pada Tuhan, maka musuh tidak gerung pada kita. Untuk musuh jadi gerung pada kita, biar ada gerung pada Tuhan dalam dada kita. Barulah orang takut tu. Bukan kita menakutkan mereka, Tuhan campurkan rasa takut pada mereka. Kita tak ada benda-benda pun, kita tak mengacang pun mereka. Tapi mereka dengar orang Islam, dia orang kata ada goh sana. Dengar yang sana, tengok persatuan kita macam mana, kukuh macam ni. Sana sakit seorang, habis berasa semua. Tu Islam Nabi sebut kan, ibarat bata-bata kan. Satu sakit, semua sakit. Sakit gigi, habis seluruh tubuh sakit. Jangan buat benda pun. Ni tu saudara. Memang baru musuh tak berani kacau kita. Dia hari ni balik pada ketauhidan. Ini jalan dia. Yang syariat kita usahakanlah bantu sahabat kita Rohingya. Kenapa kita biarkan demikian? Itu salah tak syariatnya. Pada hakikat kena ada pandang di mana salah kita sebagai umat. Bagaimana pandangan Nabi pada kita. Ni tertakut ni. Kalau Nabi tilik kita dengan apa kita buat sahabat kita Rohingya. Takut Nabi tak pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Macam mana nak dapat kasih sayang Nabi jika tidak kasih sayang kepada sekalian umat Nabi? Tu kita takut sekali. Jangan tengok pada biarlah dia ni siap ada kata-kata dalam Facebook, apa ajak dia orang mari sini, dia orang ni akan buang hilangkan peluang pekerjaan kita gini. Siapa yang jamin rezeki kalau bukan Allah? Cuba tengoklah anak kita. Kita ni ramai anak sini kan. Masa anak kita seorang, rezeki kita banyak mana? Masa anak kita 2 orang, 3 orang, 4 orang, bertambah tak rezeki kita? Bertambah kan? Siapa yang tambah? Kalau bukan Allah Ta'ala yang menambahnya. Kalau pengalaman peribadi saya, tengok ayah saya kerja dulu, arwah ayah macam tula je, tapi bertambah adik kita tak ada yang kebulu kan. Sebab bila saya kongsi hal ini dengan seorang cikgu saya di Amerika dulu, dia kata alangkah rugi dia sebab anak dia 2 orang je. Sebab dia pakai logik otak dia, kalau nak tambah anak, mana PT tak cukup je dia nak pergi makan. Dia terkabur gitu, kau tambah anak, kau tambah rezeki, dia kata nyesal anak sikit dia. Biarkan anak ramai, sikit tambah kok dia kata. Dia boleh jaga gitu. Dia faham. Dan itu hal kita. Yang menjamin rezeki Allah. Apa nak takut? Saudara kita mari Rohingya ni, kongsilah. Apa nak takut? Allah yang datangkan rezeki. Tuhan tahulah. Semua ni sudah ada ukurannya. Tuhan buat sesuatu tu dengan ukuran. Ada banyak mulut di sini, maka Tuhan akan turunkan banyak rezeki di sini. Cuma yang salahnya pengagihannya. Dia tak sampai tu. Sebab tadi rezeki tak mungkin turun pada hak nak tu, yang mungkin turun kepada hak tidak berhendak pun, supaya hak tidak berhendak ni ada pahala untuk tolong kan. Tuhan sayang buat gitu. Tapi hak tidak berhendak ni tak pandai nak selalu. Hatta hak wajib pun Tuhan kata hak wajib, zakat je wajibnya. Ada zakat, bagaimana pula sistem pengagihan zakat itu tinggalnya. Itu sebenarnya negara kita bukan negara yang miskin, negara yang kaya raya. Cuma sistem pengagihannya tak kena. Itu saja. Kesian saudara kita, baik di Palestin yang mana-mana. Kalau kita takut sekali, tilikkan Nabi pada kita. Dan lagi tilikkan Allah Ta'ala kepada kita dengan hal yang berlaku sekeliling kita ni. Jadi biar kita ada jawapan. Kerana kita kena ada usaha, kena ada niat, kena ada azam untuk baiki semua ini. Bukan sekadar hal rohnya ni satu benda yang sepihang daripadanya. Hak besar ni satu umat dunia ni, semua berpunca daripada tidak memiliki ketauhidan yang benar dengan Allah SWT, tidak memiliki perjalanan akhlak Muhammadiyah, kasih sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang besarnya. Jadi tujuan kita mari belajar ni bukan belajar untuk kita saja. Itu niat kita biar besar. Kita belajar ni untuk menanam kembali tauhid dan kasih sayang, dan kita nak sebarkan kembali benda ni kepada seluruh umat satu dunia ini. Tu biar ada pada kita, baru kita boleh bagi ke orang. Kita ada 10%, bagi 10% sekarang ni. Ataupun bagi 5%. Jangan tinggal, jangan tunggu pandai, jangan tunggu jadi Ustaz Zu kata contohnya. Jangan tunggu Ustaz Zu baru nak nyapa, salah.
Kita sampaikan qada kita, balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan walaupun satu ayat. Tak pandai dengan kata-kata, laksanakan dengan perbuatan kita. Itu yang paling besar. Itu azam kita, itu niat kita. Maka Allah SWT menyukai kita atas niat kita ni. Bukan Nabi kita Muhammad SAW menggembirai dengan hal ehwal kita ni atas niat dan usaha kita ni. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Untuk itu saja dulu pada hari ini. Sebagai makluman, insya-Allah pada minggu hadapan akan ada program Hari Falak di masjid ini. Moga dapat menghadirkan diri lah, sebab falak ni satu hal yang besar dalam agama kita juga. Dia salah satu benda syariat tadi kan, yang disyariatkan Tuhan. Sebab dia benda syariat, benda hakikat juga. Kalau tanpa ilmu falak, bagaimana kita dapat mengetahui masa semayang kita kan? Setiap tu ada ukuran. Falak ni nak beritahu ada ukuran. Ukuran ni sistem Allah Subhanahu Taala yang perlu diguna pakai dalam kehidupan kita ni. Bahkan sebenarnya banyak ilmu-ilmu orang dulu yang berkaitan dengan falak, yang berkaitan dengan ukuran. Kalau orang pernah ada kitab lama belajar kitab tajuk muluk ke, ilmu naskah, ilmu penjodohan, semua tu mengambil sistem mengira. Bukan meramal tu, menghitung untuk kita mengubah takdir dengan takdir. Tu je sebenarnya, mengubah takdir dengan takdir. Yang bagaimana dia ajar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak salah. Kita membaca, mengukur. Tadi macam apa? Betul tak? Kita dari Terengganu nak pergi Kuala Lumpur, kata-kata kadang-kadang perjalanan biasa 5 jam. Kalau kita ada appointment pukul 5, nak tolak pukul berapa sini? Kita ukur tu kan. Tolak pukul 12 sampai sana pukul 5. Betul ke tidak sampai pukul 5? Itu meramal dah tu, kalau kata meramal. Kalau nak kata meramal dah tu. Salah dah tu. Tak boleh buat kira-kira gitu orang salah. Kalau nak kata sesat Jadi hak sama kan buat benda gini ya. Dia buat ukuran kau kan. Kita tahu dah 5 jam perjalanan. Kalau pukul 5, semput pukul 5, kita tolak awal sejam pukul sebelah. Tapi kita tengok awal sejam tak ada nak berhenti pula, lapar makan perut pula, tambah pula tolak awal lagi pukul 10 tolak. Akhirnya kata-kata pukul 10 dah betul. Tu sebenarnya kita mengukur, menghitung benda yang menghitung bagaimana takdir yang mungkin. Hatta kita makan pun, makan bukan pastinya kenyang. Kita menghitung kenyang dengan makan. Sebab tu kita makan. Sebab tu bila kita menghitung tarikh lahir, tak salah. Sebab kita menghitung hal ehwal kita akan datang bagaimana. Mungkin benar, mungkin tidak. Tak, tadi lah. Sampai ke tak Kuala Lumpur dalam masa 5 jam? Belum tentu sampainya. Cuma kita bajet-bajet yang kata. Itu ilmu falak antaranya. Betul tak matahari duduk sini? Mungkin benar, mungkin tidak. Betul tak melihat anak bulan kan? Bagaimana sistem falak mengatakan Ramadan jatuh 8 tahun berapa bulan ni? 18 tau. 18 kan? 18 Jun. Itu mengikut falak. Tapi perlu dilihat juga anak bulan bagaimana. Takut hari tu Tuhan buat derah anak bulan ke? Buat lambat ke? Tuhan boleh buat benda tu. Tak mustahil bagi Allah kan? Kita mengesahkan. Tu kan sistem falak ni. Dia ukur tu, dia ukur. Falak ni kita mengukur. Sebenarnya kalau tahulah ukuran banyak mana rezeki tu orang di Malaysia, boleh baca sebenarnya. Bukan untuk setahun tapi mungkin 2-3 tahun. Mungkin contohnya kita melihat pada peristiwa Nabi Yusuf AS, 7 tahun musim yang subur, 7 tahun musim kemarau. Maka mungkin kitaran hujan satu tempat adalah sebanyak 14 tahun. Jadi kau boleh ukur hujan banyak mana di Terengganu, di Malaysia dalam masa 14 tahun. Mungkin boleh baca tahun-tahun akan mendatang ni kitaran baru dia adakah ke musim kemarau atau musim basah, hujan lebat. Benarnya tu sebenarnya macam fenomena El Nina, La Nina kan, El Nino, La Nina, itu semua kitaran ukuran yang berlaku. Itu ilmu falak sama, ilmu menghitung. Ini ilmu Allah Ta'ala. Kita belajar bukan apa, untuk melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Itu tujuan dia. Jadi pakat hadir lah, walaupun kelas kita tidak ada. Yang boleh hadir datang kata, siang kau ke masjid, penuhkan masjid kata, belajar ilmu Allah Ta'ala juga. Kau boleh faham, itu paling baik. Saya pun kebetulan memang takdir Allah Ta'ala ada program lain daripada masa itu. Allah Ta'ala susung comel dah kata, matching. Kita ada urusan, masjid pun ada urusan, jadi matching kata. Itu kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Dan minta maaf banyak-banyak atas kekeliruan sedikit dalam WhatsApp. Manusia yang lemah, itulah hamba, itulah kita ni semua kan. Allah alam. Jadi kita sedia untuk zikir sekejap
sementara. Bagaimana yang ada urusan tak apa ya, boleh bereda. Yang tidak, kita bersama untuk kita latihan zikrullah bersama-sama. Moga Allah membantu kita dalam perjalanan kita ini. Sekejap ya. Astagfirullah. Macam biasa kan, duduk dalam keadaan relax, tenang, selesa. Tarik nafas 3 kali, pejam mata yang paling baik supaya konsentrasi, supaya tak terganggu ya. Tarik, tahan, hembus. Tarik daripada pusat naik ke kepala, tahan, hembus. Hembus dengan selawat. Buat 3 kali kan. Dia sudah tarik nafas, berzikir dalam hati, ingat pada Allah. Allah, 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 Allah. Dalam hati, hidupkan hati dengan Allah, 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 Allah. Kalau saya kasih sayang Tuhan dengan mengalirnya darah dalam saluran darah kita, menerusi degupan jantung kita yang dihidupkannya, menerusi nafas yang kita naik, yang ditarik dan hembus tadi. Bukan pelakuan kita pun tarik dan hembus nafas, mereka hakikatnya memang pada syariatnya pun pelakuan daripada Allah SWT juga. Sebab kita tak nak kawal pun nafas kita. Allah, itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaannya mengalir dalam darah kita, kerinduannya kepada hamba-Nya terzahir dalam kehidupan harian kita. Allah, Allah. Dan tanamlah rasa bersalah, rasa berdosa, kerana seringkali lupa kepadanya, seringkali lalai daripada mengingatinya, seringkali tidak khusyuk dalam solat ketika menghadapnya. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. 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 Ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسوله بقرآن إماما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسوله بقرآن إماما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسوله بقرآن إماما أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله 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 Allah. Zikir Allah dalam hati ya. Allah 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 Allah. Dalam hati. Sekencang yang mungkin, sekuat yang mungkin, sebanyak yang mungkin. Biar dia seiring sekata dengan degupan jantung kita. Allah 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 dalam hati. Allah Allah Allah. Pukul kuat-kuat dalam hati. Ya sakit rasa hati kita.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله برحمة الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك آمنت بالله وما قال الله آمنت برسول ما قال رسول إلى رضا النبي طه مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أولياء الله وخصوصا على شيخ وخصوصا على شيخ وخصوصا على وخصوصا على وخصوصا شيخ عبد الملك مسلمين مسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي ويعافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسأل علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجداتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولقربنا ولجيراننا ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستغفر الله العظيم أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.